فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار آمين اللهم آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan diri kita sendiri dan dosa yang telah kita lakukan. Sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepadanya, tiada siapa lagi mampu untuk menyesatkannya. Dan sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesatkan, tiada siapa lagi mampu untuk memberi hidayah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebaik-baik hidayah adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama dan segala perkara baru dalam agama adalah sesat dan segala perkara sesat adalah segala perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan segala perkara bid'ah adalah sesat dan semua perkara sesat tempatnya di neraka. Semoga Allah jauhkan kita semua daripada perkara sesat, bid'ah dan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat lagi bersama untuk menyambung kembali pelajaran kita dalam bab dalam kitab Bulughul Maram. Bab kita dah sampai pada bab masjid. Dan insya-Allah hari ini kita nak baca laju sikit bab masjid ni, nak habiskan untuk sampai ke bab solat. Dan kita boleh tengok nanti bila bab solat kita cuba untuk ingat kembali apa yang telah kita ambil sebelum ni daripada hadis-hadis ataupun daripada nota tu. Dulu dah pernah belajar kan, mula-mula kita mulakan halaqah kita belajar tentang bab solat daripada awal sampai akhir, syarat-syarat sahnya kan. Kita akan jumpa nanti, kita tengok, kita boleh bandingkan mana hadis-hadisnya. Kalau kita cakap begini, apakah dia hadis di sebalik hukum tersebut. Jadi hadis nombor 270 tidak memerlukan ulang kaji lah kan, sebab minggu lepas kita hanya ada satu hadis sahaja. Kemudian selingan sampai dah habis waktu. Okey, hadis nombor 270 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, usiba Sa'dun, Sa'ad telah ditimpa ni maknanya telah tercedera. Sa'ad sahabat Nabi Muhammad SAW ni maknanya ada kecederaan yaumal khandaq, pada hari perang khandaq, Sa'ad ada kecederaan. Daraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Kerana perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah membina baginya satu khemah di masjid. Li'awidahu min qarib, untuk merawatnya supaya dekat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merawatnya. Jadi di masjid tu dibina apa? Khemah. Itu memberi pada hadis ni menunjukkan boleh untuk kita bina atau buat tempat untuk rawat orang di masjid. Muttafaqun alaih, hadis yang sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian syarahannya di sini, hadis ni ada syarahan sikit yang menceritakan apa yang sebenarnya telah berlaku kepada Sa'ad bin Mu'adz Ra'isul Aus. Dia ni ketua bagi golongan Aus. Wa kana qad asabahu sahmun min akhulihi. Dia ni apa yang kecederaan tu disebabkan oleh apa? Dia dipanah oleh satu anak panah pada tangan dia. Pada tangan dia kena pada urat. Okey, urat tangan. Anak panah tu kena pada urat tangan. Wa huwa 'irqun fil yad, urat yang ada pada tangan. Falamma yarqa damuhu falam yarqa damuhu bal lam yazal yajri fada'a Allah an la yumitahu hatta yurihi nukbata bani Quraidah wa halkatahum. Jadi saat ni bila dia kena panah pada tangan dia, darah mengalir keluar, tidak berhenti. Falam yarqa tu tidak berhenti, darah mengalir. Tapi saat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah dia dapat melihat kejatuhan Bani Quraidah. Kenal kan Bani Quraidah? Kita cerita tentang Bani Quraidah.
yang Nabi kata jangan ada seseorang daripada kamu sembahyang asar kecuali di Bani Quraidah, kan? Bani Quraidah ni siapa? Orang Yahudi yang telah membelot dalam treaty dia dengan Rasulullah SAW. Antara treaty itu dia tak boleh benarkan orang lain, dia kena jaga. Waktu orang Islam diserang pun dia kena bela antara treaty dia. Tapi mereka ni telah mengingkari janji, melanggar perjanjian. Jadi saat dia nak tengok apa musibah yang akan berlaku kepada Bani Quraidah ni, jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dimatikan lagi dia, sebab tengok darah mengalir, jangan dimatikan lagi dia sehinggalah dia melihat balasan diterima oleh Bani Quraidah di atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh mereka. Jadi apa yang berlaku? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana al-muslimun qad hasaruhum. Orang Islam pada waktu itu dah menyerbu Bani Quraidah. Kan? Orang Islam pada waktu itu dah menyerbu Bani Quraidah. Famakatha jarayanud dam falamma nazala Quraidah ala hukmihi wa qutilu jara damu. Selepas dia berdoa tu, orang Islam tengah kepung, kan? Lepas dia berdoa, apa jadi pada darah? Allah hentikan darah tu. Darah yang mengalir, kena arteri orang panggil, kan? Kena arteri, jadi darah tu mengalir keluar banyak. Saat tengok ni tak ada peluang, dia berdoa kepada Allah, aku tak nak mati, jangan kau matikan aku ya Allah, sehingga aku dapat tengok apa yang berlaku pada Bani Quraidah. Jadi Allah hentikan darah tu, tak mengalir. Dia dalam keadaan dia kat mana sekarang ni? Nabi buat kat masjid, kan? Darah tu berhenti mengalir. Falamma nazala Quraidah, apabila Bani Quraidah tu turun daripada pemerintahan dia turun dengan kalah, dia mengaku kalah. Cerita kejatuhan Bani Quraidah ni Allah cerita dalam surah Al-Hashr. Allah cerita dalam surah Al-Hashr. Mereka sendiri pun rasa hebat sebab dia ada macam fortress, kan, kubu. Dia sendiri rasa tak ada siapa yang boleh masuk dalam kubu ni. Tiada siapa yang boleh masuk dalam kubu ni. Orang Islam pun tak sangka macam mana kita nak hancurkan kubu ni, kan? Allah sendiri kata, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hashr. Allah yang mengeluarkan ahli kitab tu, orang kafir daripada ahli kitab, iaitu Bani Quraidah, di awwalil hashr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Ma dhanantum, kamu sendiri tak tersangka yang macam mana mereka boleh keluar daripada fortress tu. Dan mereka sendiri, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, mereka sendiri pun yakin ataupun menyangka yang tiada siapa yang mampu menyentuh mereka dari dalam fortress tersebut. Allah sendiri pun mereka yakin Allah pun tak boleh untuk goncangkan mereka daripada fortress. Tapi Allah kata, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah datang kepada mereka dari arah yang mereka tidak jangka-jangkakan, tidak sangka. Kan? Min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah lempar ke dalam hati mereka rasa takut. Mereka jadi takut sangat, kan? Tengok orang Yahudi takut, kan? Orang Palestin lempar batu pun dia takut. Dia takut lah. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Allah lempar ke dalam hati mereka rasa takut. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Mereka sendiri yang rasa agar rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang Islam. Allah sebut dalam surah Al-Hashr, fa'tabiru ya ulil absar. Tengoklah orang yang mempunyai mata hati, kan? Allah suruh ambil iktibar daripada tu. Jadi itu yang berlaku pada Bani Quraidah. Waktu Nabi datang tu, Nabi marah sehingga kan Nabi sebut dalam riwayat Nabi sebut apa? Nabi sebut ya ikhwanal qiradah, ya ikhwanal qiradah wal khanazir wa abadat taghut. Nabi panggil dia macam mana? Dan Nabi kat bawah, dia orang kat atas, kan? Nabi panggil ya ikhwanal qiradah. Apa makna dia? Ikhwanal qiradah, Brothers of Monkeys. Brothers of Monkeys. Sebab Allah pernah sumpah mereka ni, sumpah keturunan mereka, kan, dulu datuk nenek mereka jadi monyet dan khinzir. Monyet dan khinzir. Okey. Jadi Nabi marah waktu tu sebab tu wajahkan sebelum ni, walaupun Nabi kata jangan marah, ada tempat Nabi marah. Ada tempat Nabi marah. Kita kena marah juga pada benda-benda yang melibatkan agama kita kena marah. Kena ada rasa cemburu pada agama. Tengok benda yang buruk, benda yang haram dilakukan dalam mata kita kena marah.
Tak boleh ya. Jangan marah. Kan? Tengok orang minum arak ke apa ke, tempat yang kita ada kuasa, Allah bagi autoriti pada kita. Maknanya rumah kita sendiri ada benda yang berlaku, benda haram, kita biarkan, kita tak marah, tak boleh macam tu kan. Sebab Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat daripada kamu benda yang mungkar, maka hendaklah dia tukar benda tersebut dengan tangan dia. Kan? Kalau kat rumah kita sendiri, mesti kita mempunyai kuasa. Betul tak? Jadi pada waktu tu boleh marah. Nabi pun pernah marah waktu sahabat baca panjang kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalangan sahabat yang baca panjang menyebabkan orang lari dari masjid, Nabi marah. Cuma kita kena kawal, marah kita tu jangan sampai menjangkaui had syariah yang syarat tu tetapkan. Mulut kena jaga, tangan jangan gerak tanpa orang kan. Marah untuk agama perlu. Jadi ini pun antara mukjizat ataupun karamah yang Allah bagi kepada sahabat Sa'ad. Maknanya darah dia tu tidak mengalir, sehinggalah Allah tunjukkan kepada dia kejatuhan Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah jatuh sendiri kan. Allah sebut dalam surah Al-Hasyr, apabila Quraidah ni turun daripada pemerintahan mereka, secara tiba-tiba darah tu terus mengalir balik. Sebab dah jatuh lah Bani Quraidah kan, dia minta dengan Allah sehingga dia dapat melihat kejatuhan Bani Quraidah. Bila Bani Quraidah jatuh, Allah Subhanahu Wa Taala jalankan kembali darah itu keluar balik daripada dia. Min dzalikal jarah hatta tawaffahu Allah, sehinggalah Allah mewafatkannya, sehinggalah dia wafat. Wa kanat wafatuhu ba'da syahrin min isabihi sam. Percaya tak percaya, kewafatannya ini berlaku selepas sebulan daripada kecederaannya. Dia kena panah tu kan, waktu perang Khandaq tu dia kena panah. Selepas sebulan daripada tu, padahal darah dia yang kena arteri ni biasanya hilang darah banyak kan. Selama sebulan mana ada rawatan apa pun masa tu. Dia cuma doa pada Allah supaya jangan matikan dia, dan Allah turunkan sebab dia tidak mati tu, dah arteri tu tak mengalir darah. Lepas pada sebulan mengalir balik hingga Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan dia, matikan dia. Wa kanat wafatuhu ba'da syahrin min isabatihi as-sahm yawm al-khandaq ay fi ghazwat al-ahzab, wa waqa'at hadhihi al-ghazwah fi syawal sanah 5 min al-hijrah. Pada perang Ahzab اجتمعت قريش وغطفان بمؤامرة يهود خيبر ضد المسلمين وحاصروا المدينة. Ini semua dia ceritakan tentang perang Khandaq ni, perang Ahzab, yang mana orang Quraisy berpakat dengan orang Yahudi untuk mengepung Madinah. Ini semua kita dah tahulah. Hasarul Madinah amal muslimun fahafarul Khandaq, mereka menggali Khandaq di Madinah. Kita tak tahu detail sebelum ni, mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu berapa hari mereka mengepung Madinah. Ada yang tahu? Di sini dinyatakan, mungkin ini kita boleh ambil sebagai satu maklumat, mereka imtaddatil muhasarah tibal 25 yawman, 25 hari sebenarnya mereka kepung Madinah, bukan sekejap. Mereka kepung Madinah selama berapa? 25 hari. Sebab itulah kita tengok dalam kisah Katimu Sirri Rasulillah, siapa ingat nama dia? Hudzaifah bin Al-Yaman kan. Tak peliklah kalau kita kembali kepada cerita Hudzaifah bin Al-Yaman, kita ingat Hudzaifah sampai terduduk kerana apa? Lapar. Kerana lapar. Pada waktu tu Allah menguji orang Islam. Mereka ni dah kedudukan mereka dah panggil ni dah tak kemas lagi. Mereka dah ada antara mereka yang mempersoalkan, kalau betul ini Rasulullah, kenapa Allah tak tolong? Kan? Makanan tak ada, kesejukan pada waktu tu, sampai Hudzaifah tahan lapar, dia tu duduk. Pada malam yang gelap Rasulullah panggil nama dia rasa nak jawab ke tak nak jawab. Rasulullah suruh masuk dalam kemah orang kafir. Abu Sufyan masa dia jadi ketua kan, selepas 25 hari dikepung. Okey, orang Islam pada waktu itu berada pada tahap yang paling lemah. Tapi Allah selamatkan mereka untuk menunjukkan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betul daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini manfaatnya boleh untuk kita rawat orang di masjid kan. Boleh untuk kita rawat orang di masjid, sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri memasang kemah untuk merawat Sa'ad supaya dia boleh merawat dengan cara maknanya dekat dengan tempat dia. Jadi hadis yang seterusnya, ada soalan? Tak ada. Mudah-mudahan hadis seterusnya kita nak laju sikit. Wa anha, daripada Aisyah, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa
ila al-Habasyah yal'abuna fil masjid. Aisyah kata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, menutupku. Aku telah melihat Rasulullah yasturuni, ni cover. Rasulullah cover aku. Rasulullah tutup. Aisyah dalam keadaan Aisyah melihat, dalam keadaan aku melihat kepada Habsyah, golongan Habsyah yang bermain di masjid. Golongan Habsyah ada buat pertunjukan kat masjid pada waktu tu. Kan? Pertunjukan pedang ke apa ke, dia ada pertunjukan dia lah. Dia bermain di masjid. Main di masjid. Dan Aisyah melihat. Aisyah kata Rasulullah SAW tutup dia. Tutup Aisyah. Walaupun Aisyah nak lihat, tetap Nabi Muhammad SAW tutup Aisyah. Itu satu benda kita boleh ambil, yang mana perempuan perlu ditutup. Itu yang agama Islam hendakkan bagi perempuan, bukannya menjadi tumpuan orang di khalayak ramai. Walaupun atas niat baik, tak sepatutnya orang perempuan mengajar kepada lelaki jadi tumpuan orang, tidak. Walaupun perempuan itu namanya ustazah. Kalau dah tak ada ustaz, boleh lah, dah tak ada ustaz. Tapi logik ke tak ada ustaz? Tak logik. Kalau ustazah ni nak bersyarah sangat tu, ustaz semua tak ada. Itu mana jadi darurat ilmu daripada dia. Seperti mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia ada hadis. Kan, kalau dia tidak bagi hadis tu pada orang, tak cerita kepada hadis tu pada orang, itu pun min wara'i hijab. Kan? Hilanglah sebab Aisyah yang banyak hadis. Dia bersama Rasulullah SAW. Masa tu boleh lah. Tapi tak ada dah Aisyah zaman sekarang. Perempuan-perempuan lain tak boleh guna dah macam tu. Kan? Jadi Aisyah nak tengok Rasulullah, tetap tutup dulu. Tutup. Dia tak halang tengok. Kalau selamat daripada perkara-perkara haram. Macam benda aura orang tengok kita jadi tumpuan orang, itu semua benda haram kan. Jadi Rasulullah tutup dia dulu. Kemudian Aisyah kata dia melihat orang Habsyah melakukan pertunjukan di masjid, bermain di masjid. Al-abun ni perkataan asali memberi makna bermain. Mereka bermain di masjid. Mana boleh kita nak bermain di masjid? Boleh. Dan permainan dia tu pertunjukan sahaja. Mungkin dia guna lembing ke apa ke, lompat-lompat sikit ke, kan? Boleh di masjid. Kalau selamat daripada fitnah, tak ada percampuran, tak ada dedah aurat, selamat daripada benda-benda yang diharamkan, boleh, tak ada masalah. Faham kan? Tapi kalau ada benda-benda tadi yang kita nyatakan tadi, dedah aurat dan sebagainya, tak boleh nak guna hujah ni. Haram, kita kena lebih utama untuk dijauhkan. Kan, minggu lepas kita kata dah, perkara haram lebih utama untuk kita jauhkan, mudarat lebih utama untuk kita jauhkan, antara kaedah fiqhiyah kan. Daf'un darar aula min jalbil manafi'. Menolak kemudaratan adalah lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Wa anha, dan hadis seterusnya, tengok pada syarahan, kok ada syarahan dalil ni, tengok Syekh kata kat sini, hadis ini merupakan dalil, merupakan satu bukti ala jawazi nazratil mar'ah ila al-ajanib, di atas bolehnya, harusnya orang perempuan melihat. Harus bukan makna wajib, harus maknanya boleh. Nak buat ke tak nak buat, tak makna harus kan. Ada orang dia tersalah faham, dia ingat harus tu wajib. Tak, harus maknanya boleh ataupun tak boleh, itu pilihan kita. Dibenarkan. Di sini hadis menyatakan bolehnya perempuan melihat kepada foreigners. Ajanib ni foreigners yang bukan mahram dia. Boleh ke tak orang perempuan nak tengok pada mahram, bukan mahram dia? Hadis ni menyatakan boleh. Sebab Aisyah, Nabi tak larang tengok. Nabi cuma cover Aisyah, tapi Nabi tak cover dia tu daripada Aisyah. Nabi cover Aisyah daripada orang lain. Faham kan? Maknanya Aisyah nak tengok orang lain, boleh ke tak? Boleh. Ini hadis ni, dia kata, Syekh kata macam ni. Jumlatan wa tafsilan, detail ke general ke sama, boleh perempuan untuk melihat orang yang bukan mahram. Waqad bayyanat ar-riwayat anna lu'bahum kana bid-dirq wal-hirab. Mereka ni, riwayat-riwayat telah menetapkan, telah menyatakan bahawa permainan mereka ni adalah seperti orang macam dia main lawan-lawan perang. Bukan joget lah maknanya, bukan joget bukan apa, dia tunjuk cara mereka berperang. Contohnya gunakan senjata macam tu, okey, pertunjukan, tapi bukan betul-betul. Gurau-gurauan semata. Wrestling. Apa dia? Wrestling, dia bukan wrestling. Kan, tak boleh kita menyatakan riwayat sebut macam tu, sebab nanti orang kata, boleh lah buat pertunjukan joget kan.
tunjukkan macam-macam pulanya, kan? Jadi riwayat menyatakan mereka memain peralatan perang. Fadallal hadis ala jawaz mithlu dhalika al-lu'b fil masjid. Maka hadis ini menyatakan bolehnya untuk permainan-permainan sedemikian di masjid. Ingat, sedemikian, yang sebegitu. Bukan kita bolehlah permainan, apa sahaja permainan kita bawa ke masjid. Faham kan? Tak adalah dalil ni khusus kepada benda yang dilakukan oleh orang Habsyah tersebut kalau nak gunakan dalil ini. Wala yu'khadh minhu jawaz mutlaq al-'am. Dan Syekh kata tidak diambil daripada hadis ini sebagai dalil untuk menyatakan bolehnya bermain mutlaqul 'am, apa-apa sahaja permainan bi jami' anwa'i, dengan pelbagai jenis-jenisnya. Tak boleh, kan? Pandai-pandai pula orang buka apa ni, arkid kat masjid, nanti letak mesin kat situ, mesin permainan. Kena cakap betul-betul. Okey, ada pertunjukan macam tu yang tak melibatkan muzik ke apa ke, selamat daripada dedah aurat, nak buat boleh, tak ada masalah. Tapi yang selain daripada jenis macam ni tak boleh, kena memerlukan hadis yang lain, dalil yang lain. Hadis tadi pun muttafaq alaih. Kita pergi hadis seterusnya daripada Aisyah juga, anna walidat sauda kana laha khuba fil masjid fakanat ta'tini yatahaddath indi. Aisyah kata ada seorang yang bernama walidat sauda. Walidah ni kalau ikutkan maknanya ibu. Walidah ni maksudnya ibu kepada sauda. Ibu kepada sauda, dia ada khaimah di masjid. Khubat kali tu apa terjemahan dia dalam English tu? Khemah kan? Tent. Dia ada khemah di masjid Nabi Muhammad SAW tu, ada khemah. Fakanat ta'tini, dia kata walidah sauda ni datang kepada Aisyah, bercakap dengan Aisyah. Kadang-kadang dia datang bercakap, maknanya dia buat khemah di masjid. Apa yang kita boleh faham daripada hadis ni? Maknanya hadis ini merupakan dalil kepada jawazu mabitil mar'ah fil masjid. Tadi yang buat kemah tu kita tahu dah boleh untuk rawatan pada hadis saat, kan? Kemudian permainan boleh pada hadis yang seterusnya. Kemudian dalam hadis ini apa beza di antara hadis-hadis yang lain? Iaitu perempuan tidur di masjid. Betul tak? Sebab dia buat kemah, dan Aisyah kata walidah sauda ni datang kepada Aisyah bercakap kadang-kadang. Maknanya dia tinggal di situ, buat kemah untuk tinggal di situ, iktikaf di situ. Boleh ke tak dia perempuan duduk di masjid? Maknanya boleh perempuan nak tidur di masjid, iktikaf di masjid, boleh ke tak? Dan hadis ni boleh lah. Tapi kena jagalah yang waktu dia haid apa semua tu, bila ada larangan kena ikut larangan. Kalau tak ada larangan boleh. Faham kan? Kalau selamat daripada fitnah, tak ada lelaki melihat dia, tidak menjadi tumpuan lelaki, tidak bergaul dengan lelaki, tempat tu tempat perempuan, dia tidak menyebabkan fitnah kepada lelaki lain, tak ada masalah. Kalau selamat daripada fitnah. Faham kan? Apa maksud fitnah? Tuduhan. Selamat daripada tuduhan? Bukan. Ini dah syarat. Ada sebelum ni kan aku makna fitnah kan? Tuduhan dalam masyarakat tuhmah, bukan fitnah. Jadi kalau ibu sebut jauh daripada fitnah tu boleh faham dah kan? Tak perlu lagi disyarah. Selamat daripada benda-benda tadilah yang kita nyatakan tadi, daripada benda-benda yang haram dan sebagainya, menyebabkan orang lain keliru ke, menyebabkan orang lain buruk sangka ke, itu semua fitnah lah tu. Kena jauhkan kita daripada fitnah. Banyak hadis-hadis ataupun ajaran agama Islam menyatakan kita supaya jauhkan diri daripada fitnah. Jangan letak diri kita di tempat yang boleh menyebabkan kita ni difitnah oleh orang, kan? Menyebabkan kita menimbulkan kekeliruan pada orang. Jangan. Jauhkan diri kita supaya kita selamat daripada perkara yang boleh membuang masa kita selepas ni. Wal hadis dalilun ala jawazi mabitil mar'ah fil masjid wa darbul khuba' laha 'inda amnil fitnah. Syekh pun sendiri kata 'inda amnil fitnah, apabila dirasakan selamat daripada fitnah, boleh. Kalau dia menyebabkan fitnah pada orang lain dan diri dia sendiri menyebabkan dia melakukan perkara haram, tak boleh. Okey, boleh hadis seterusnya pula boleh. Kalau ada soalan boleh, kalau ada soalan yang berkaitan lah dulu. Bercakap boleh lah, bercakap boleh, tak ada larangan untuk bercakap di dalam masjid. Kecuali yang kita belajar minggu lepas, jual beli, kan? Jual beli Nabi larang, kan? Nabi suruh kita doakan kepada dia, bukan doa kepada dia, doa ke atas dia, kan? La arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu.
Semoga Allah tak menguntungkan jual beli kamu. Tapi kalau boleh cakap bahasa Melayu lah. Takut nanti lah dia bunyi Allah Allah amin dia kata. Kan? La arhamah tijarati amin bunyi Allah Allah bahasa Arab dia terus amin. Lepas tu dia pun tak faham-faham, tak dapat apa ni faedah atau hikmah daripada hadis tersebut. Hadis tersebut Nabi anjurkan supaya lain kali jangan buat di masjid. Masjid tidak dibina untuk perniagaan ni, untuk akad jual beli dan sebagainya. Tidak. Masjid dibina untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas diwajhillah, dibina untuk beribadah kepada Allah. Okey, bukan untuk perkara dunia. Jadi percakapan secara umum tak ada masalah. Apa khabar baik kan, takkan nanti kita kena keluar masjid dulu. Keluar masjid baru nak bercakap, tak boleh. Maknanya bukan tak boleh, maknanya perkara biasa boleh untuk kita lakukan, untuk kita bicarakan di masjid, tak ada masalah. Jual beli Nabi larang. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, dalam masjid ke luar? dalam masjid. Dia punya perkarangan tu boleh lah. Perkarangan kalau kita tengoklah, kalau dia diletakkan, ada setengah-setengah masjid diletakkan lain kan, lain untuk saf tu, itu musalla lah, masjid juga dah dikira. Kerana tempat tu telah dikhususkan untuk solat kan. Masjid-masjid ni tempat sujud. Kalau dah diletak lain, maknanya tempat tu dikhususkan untuk sujud, walaupun di luar masjid kalau ada lain. Faham kan? Sebab tak semestinya tempat solat masjid itu kita perlu ada bumbung, perlu ada tiang, tak. Tempat yang dikhususkan untuk solat itulah masjid. Cuma kadang-kadang masa sebelum sembahyang Jumaat contohnya lah, tempat tu tak ada orang. Tempat padang ke apa ke? Kan? Masa contohnya Jumaat tu baru melempar, tu je Tempat tu pun jadi tempat solat juga. Tempat biasa, kalau masa biasa tu kalau orang tu letak table kat situ boleh lah. Boleh lah sepatutnya. Cuma dia kena ingatlah kalau hari Jumaat, Jangan. dia kena ingat selepas daripada azan pertama hari Jumaat, jual beli haram. Dia yang menjual haram, orang yang membeli haram. Ini kalau AJK masjid beri apa panggil apa ni, beri autoriti untuk mereka menjual, menjaja dan sebagainya di kawasan masjid, mereka kena cek balik selepas azan pertama mereka masih menjual ke tak. Kalau masih menjual tak boleh. Sebab haram. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya dipanggil kamu dipanggil pada hari Jumaat ila dzikrillah, untuk mengingati Allah, sembahyanglah sembahyang Jumaat. Maknanya azan kamu hari Jumaat kan. Fas'au. Allah suruh. Is'au tu adalah satu suruhan. Bergeraklah, berangkatlah, pergi. Fas'au ila dzikrillah, pergi untuk salat Jumaat. Wa dzarul bai', dan Allah larang. Dan Allah suruh juga, suruh apa? Suruh tinggalkan jual beli. Maknanya jual beli itu dilarang, dan larangan membawa kepada pengharaman. Faham kan? Lepas pada azan pertama, kalau kita ni orang lelaki yang wajib azan pertama, tak azan kedua. Kat Kuwait ni kan azan pertama ada 2 waktu. Kalau kat Kuwait azan kedua. Azan pertama boleh lagi. Kalau azan kedua tu dah bunyi, kita masih lagi duk beli Al-Ghanim Excite online kan. Mana tahu dalam masjid sekarang ni ada online. Dalam masjid tu sempat lagi. Ada ni Black Friday. Kan? Blue Friday, macam-macam Friday sekarang ni. Imam doa tu sempat lagi dia tengok Al-Ghanim ke apa kan. Ada 2 minit lagi flash apa? Flash deal. Itu kalau dia beli, hanya dia Allah Subhanahu Wa Taala kira. Walaupun orang tak nampak kan. Itu haram. Itulah akad dia. Kan? Jadi kita kena tahu, kita sebagai orang lelaki kena tahu jual beli selepas daripada azan pada hari Jumaat adalah haram. Walaupun orang anggap perkara itu perkara ringan, tetapi semua perkara haram adalah berat. Kalau tak Allah tak haramkan dia. Kan? Banyak dedah aurat, dah buka rambut, sekarang dah jadi perkara biasa. Sebenarnya perkara itu perkara haram. Kalau perkara itu bukan berat, Allah tak haramkan dia. Kan? Sebab ada yang level rendah daripada haram, makruh. Betul tak? Tapi bila dah haram, macam mana tu? Perkara itu besar, walaupun telah dianggap remeh oleh masyarakat. Hadis seterusnya,
Daripada Anas, berapa kali sebut ni, tak masuk-masuk lagi. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-basaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid adalah dosa, dan penghapusan kepada dosa tersebut adalah menanamnya. Kan zaman dulu masjid dia tak ada kapet, dia pasir saja, dinding tak ada tiang. Tu pun pelepah-pelepah danau utama pada permulaan masjid, kan, lampu tak ada pada mulanya. Jadi kita dengar cerita yang ada orang daripada Arabi datang. Arabi ni orang yang dari kampung, orang Arab kampung datang ke masjid. Dia tak boleh beza masjid dan bukan masjid, kan, sebab tanah dia kencing kat situ. Sahabat nak kejar dia, nak marah, Nabi kata relax dulu, jangan. Kalau kejar, bayangkan dia tak sudah hari kan, apa jadi? Yang sepatutnya satu tempat habis merata. Jadi Nabi suruh, ni sahabat dah marah lah, apa kencing dalam masjid, kan. Nabi kata, tunggu dulu, jangan marah lagi, tunggu dulu. Dia datang, dia tak tahu, jahil, kan. Itu satu lagi, orang jahil kita jangan lawan, tak menang kita. Orang jahil kita kena kesian kat dia, kan, kita kena kesian kat dia. Itu cara Nabi didik para sahabat. Macam tu kita kena inilah, kita kena bersyukur kalau Allah bagi kita hidayah, Allah bagi kita ilmu. Jangan pula kita hina orang jahil. Sebab kita dulu pun, sebelum kita ada ilmu, sebelum kita dibuka petunjuk hidayah, macam mana kita jahil juga, kan. Lebih teruk lagi, kita jahil dan kita rasa kita alim. Kita jahil dan perasan alim. Penyakit perasan bahaya. Banyak orang ditimpa oleh penyakit perasan. Jadi kita ingat dulu kita pun jahil juga. Jadi kasihanilah orang yang jahil. Mungkin Allah tak buka lagi kepada dia hidayah. Tak perlu untuk kita bermujadalah, berlawan dengan dia, tak menang. Imam Syafi'i pun tak menang lawan orang jahil. Ini kan kita bukan Imam Syafi'i. Tak sampai level Imam Syafi'i lagi untuk kita berjidan. Kita hanya menyampaikan kebenaran daripada hadis. Awak nak ikut, ahlan wa sahlan. Awak tak nak ikut, assalamualaikum, kan. Jadi meludah ni pada waktu tu, mereka ludah di masjid sebab atas tanah, kan. Zaman sekarang kalau ludah ludah juga tak tahu lah. Ada kapet dan sebagainya, masih lagi ludah, tak tahu nak kata apa dah lah. Jadi mereka ludah, dan Nabi kata ludah di masjid adalah dosa. Macam mana nak ampunkan dosa itu? Dengan cara menimbusnya. Kalau kita dah tersalah, kan, satu kesalahan, khati'ah ni kesalahan. Jadi kita dah tersalah, ludah, timbus balik kita punya ludah itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini pun ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa anhu, dan daripada Anas, qala. Okey, ada ni tak ada syarahan, jelas hadis itu, ya. Daripada Anas lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nas fil masajid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlakunya hari kiamat sehinggalah manusia ini yatabaha, dia menunjuk-nunjuk, dia berbangga-bangga dengan masjid ataupun di masjid. Yatabaha ni yatafakhar, berbangga-bangga fil masajid, ay fi raf'il bina'il masajid. Hari kiamat tidak akan datang. Ini salah satu tanda hari kiamat Nabi sebut. Tidak akan datang hari kiamat kecuali manusia ni dia bertanding-tanding, berbangga-bangga, kan, berlawan-lawanan untuk mencantikkan masjid. Bina masjid cantik-cantik. Yang ni masjid daripada Kristen, yang ni masjid daripada emas, dari masjid daripada perak, kan. Tapi masalahnya orang yang solat dalam tu tak ada langsung pun, kan. Masjid cantik, ada lampu, ada khot, macam-macam jenis khot lah, kufi tak kufinya, diwani tak diwaninya. Tapi sayangnya manusia tak ada kat dalam tu. Betul tak? Masjid cantik, mahal, maintenance mahal. Manusia tak ada. Hari Jumaat saja manusia ada. Hari Jumaat saja mana ada. Itu boleh buat. Itu pun dah lewat, kan. Khatib tengok macam mana ni, kenapa tadi tak ada orang? Lelah ni pada khutbah kedua ramai pula orang. Jadi itu antara tanda kiamat. Dah berlaku ke belum? Dah berlaku ke belum? Kita tengok, kita rasa tak pelik, kan, sebab memang betul-betul itu berlaku pada zaman sahabat. Dia dengar macam ni, mungkin dia pelik. Masjid ada satu tu je dekat Madinah, lepas tu nak masjid pun tak ada nak cantik-cantik, tak ada nak khot-khot, tak ada nak sejadah-sejadah, betul tak? Benda ni memang tak boleh diteka oleh akal manusia pada zaman tu.
tanda mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda agama Islam ni benar. Kan? Mukjizat Nabi pada waktu tu 1400 tahun dahulu dia dah boleh cakap macam ni, dah kita tengok benda tu berlaku. Benda tu berlaku sekarang ni. Dengan di negara kita sendiri pun bertanding-tanding kan. Sekarang ni ada masjid yang besar dekat mana? Dekat Tunis ke dekat Jazair yang besar sekali dalam dunia. Tengok, ada tengok video dia. Baru nak buka dekat Jazair tak silapnya. Ha? Baru kan? Baru lah, betul lah. 2 minggu lepas tak silap dia ada buat video. Lepas tu sebelum tu dekat Chechnya. Kan perasmian masjid dekat Chechnya bulan lepas ke bila. Cantik gila. Chechnya, Shishan. Kan? Seluruh dunia bertanding-tanding. Peringkat negara dan peringkat dunia. Peringkat negara Malaysia pun ada kan? Kemudian peringkat dunia. Masjid Haram besar lagi ya. Masjid Haram lagi mengangkat binaannya kan. Jadi antara tanda-tanda kiamat dan benda tu dah berlaku lah. Jadi kita tahu hari kiamat dah dekat, dah dekat. Walaupun hari kiamat tu kita tak boleh tentukan bila, tetapi kiamat bagi kita sendiri sebenarnya apa? Mati, kematian. Kita tak perlu tanya bila hari kiamat tu kan, dah berapa cukup ke tak, dah syarat dia berlaku, maknanya hari kiamat tu dah hampir. Dah sebab syarat-syarat dia tengah berlaku dah sekarang. Cuma kita kena ingat hari kiamat yang paling hampir sekali bagi kita dan yakin akan berlaku ialah kematian kita. Yang kita perlu tanya bukan bila hari kiamat, yang kita perlu tanya, aku dah bersedia ke belum? Kan? Aku dah bersedia ke belum? Sebab benda tu bila-bila masa kematian boleh berlaku pada kita. Kalau kita tak bersedia, mana tahu kematian datang mengejut. Ada abang-abang letak video dalam WhatsApp kan, buh minyak kereta, meletup kereta. Cuba kita fikir, kita bersedia ke? Kan kita pergi kita kalau ada kereta mestilah pergi sekali seminggu kurang-kurangnya stesen minyak. Betul tak? Mana kita boleh yakin yang kita boleh terselamat daripada benda ni? Kan? Tidak ada orang yang yakin yang kematian dia tidak datang kecuali dia tak cerdik lah. Kan? Orang yang yakin kematian aku tak mati hari ni, cerdik tak macam tu? Dan dia tidak bersedia, tak cerdik. Orang yang cerdik dia bersedia pada bila-bila masa lah kematian. Dia tengok benda tu berlaku tanpa disangka-sangka. Kalau orang tu sangka dia mati, dia tak duduk kat kereta tu. Betul tak? Jadi itu kiamat kita yang sebenarnya kita patut bersedia. Jangan kata tak apa, enjoy, saya baru umur 30 kan, enjoy dulu. Kita tak tahu bila kita akan mati. Istilah tu bukan untuk orang yang mempunyai akal yang sihat. Istilah enjoy dahulu tu tidak pernah diajar dalam Islam. Jadi hadis seterusnya daripada hadis ni pendek tapi dia ada mempunyai syarahannya. Fi raf'i bina'il masajid wa 'uluwiha wa tazyiniha wa tahsiniha. Mereka ni berbangga-bangga dengan apa? Berbangga-bangga dengan mengangkat binaan masjid tinggi, nak suruh masjid tu nampak tinggi dengan menaranya tingginya, kemudian mencantikkannya, menghiasnya. Atau al-ma'na annahum yatafakharuna ala af'alihim wa umurihim fi dakhilil masajid. Ataupun boleh juga memberi makna mereka ini berbangga-bangga dengan apa yang mereka lakukan di dalam masjid. Berbangga dengan solat yang dilakukan kan. Masjid berzikir, masjid berselawat. Kan sekarang nak Maulid Rasul kan, masjid berselawat. Mereka berbangga-bangga dengan apa yang dilakukan dalam masjid tersebut. Ini yang dimaksudkan juga, boleh dimaksudkan begitu. Filah yang masjid. Salah juga. Sebab apa? Sebab dibina masjid untuk ibadah kepada Allah. Dan kalau kita tarik orang dengan membina benda-benda yang cantik macam ni, dia bukan menarik orang kepada ibadah kepada Allah. Orang yang nak pergi ibadah kepada Allah pun dah terpesong dia punya kekhusyukannya tak ada. Ingat tak hadis yang sebelum ni kita ambil? Kalau kakak-kakak masih ingat hadis sebelum, Nabi pernah dibagi baju oleh sahabat dia. Baju tu ada warna kan? Betul tak? Baju tu ada warna. Apa yang Nabi buat? Sebab Nabi solat, Nabi duduk tengok warna-warna. Itu padahal warna sahaja. Bukan khok, bukan seni tu, bukan seni ni, bukan ukiran tu, bukan ukiran ni kan. Nabi buat apa dengan baju tersebut? Nabi kata hantar balik kepada sahabat dia ni dan minta daripada dia baju yang lain yang kosong. Sebab Nabi nak jaga hati dia. Itu Nabi yang tak ada dosa, yang maksum. Itu pun tengok warna sahaja dah hilang kekhusyukannya. Apatah lagi kita yang bukan Nabi, yang dosa banyak, yang datang tu pun kadang-kadang sebab malu kat orang kan, datang ke masjid diganggu oleh benda-benda yang macam ni. Jadi ada lagi kita apa yang dia rasakan dengan kekhusyukan tu hilang sama sekali lah kan. Jadi
menghiasi masjid yang boleh menghilangkan kekhusyukan itu tidak dianjurkan oleh Islam. Lebih-lebih lagi Nabi sendiri sebut perkara menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengan masjid itu adalah daripada tanda-tanda kiamat. Kan? Mungkin kat hati tak ada kot masa tu? Ada? Kat hati tak ada kot. Jadi itu satu. Ada satu lagi, Aisyah letak tabir dekat bilik dia, kan? Aisyah letak tabir yang ada juga warna dan sebagainya, corak. Nabi kata apa? Nabi suruh buka. Nabi suruh buka. Corak saja. Kalau Nabi datang ke masjid kita hari ni agak-agak macam mana? Kan? Agak-agak macam mana kalau corak sahaja dia suruh Aisyah ni? Agak-agak macam mana kan? Jadi kita menyatakan kebenaran, kita nyatakan copy paste daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Di hari, maknanya di majlis yang sebegini, tumpuan kita hanya pada maqala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, maqala Rasul, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja fokus kita. Orang nak kata apa, terpulanglah. Kita hanya menyampaikan, ini maksud baligh wa anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Kita sampaikan seperti mana kan, sampai kepada kita. Kan? Nak terima tak nak terima, ikut awak lah. Awak suka ke awak tak suka, agama Islam ni bukan hanya untuk awak suka. Allah nak macam tu, Nabi nak macam tu, walaupun awak tak suka. Itulah hakikatnya. Okey? Jadi berbangga-bangga dengan apa yang dilakukan di masjid pun tetap termasuk dalam hadis ini. Sebab Nabi sebut fil masjid, di masjid, di dalam. Fi itu maksudnya di dalam. Wala yahtarimunaha, dan mereka ni tidak menghormati masjid. Kadang-kadang kita tengok orang buat apa dalam masjid. Biasanya kalau dekat-dekat Maulid Nabi ni, apa dia buat? Apa dia? Gotong royong. Mujuk kalau buat gotong royong. Segala jenis kompang ada semua dalam masjid. Betul tak? Ceramah tu antara ceramah selingkah kompang dulu. Kompang, bangun berjogetnya, kan? Lepas tu bila dia berzikir tu, tengok dengan caranya memang ada sistem. Yang ni buat macam ni kat sini, yang depan sana kat sini, kan? Bila nak angguk dia ada bahaya. Ada kepada Nabi Muhammad SAW benda ni. Tu antara benda yang dibanggakan dilakukan di masjid, kan? Kita tak tengok lagi yang melompat sampai hilang serban kat mana, bertukar. melompat sampai hilang serban yang dibalut tu, hilang, tercabut tak sedar. Boleh ke macam tu? Boleh ke macam tu? Lepas tu yang masjid ni bangga dengan tu, masjid lain buat kurang macam tu, nak lebih lagi pula. Yang ni hanya tercabut serban, yang ni nak tercabut benda lain pula. Ini semua benda-benda tak ada pada zaman Nabi ni. Orang yang hatinya masih bersih, dia boleh nampak ni bukan daripada Islam ni. Walaupun dia tak belajar, kita boleh nampak kan, Islam ke ajar macam ni? Betul ke ini ajaran Islam? Kita akan tertanya, betul tak? Siapa yang hatinya masih bersih akan bertanya tentang perkara tersebut. Hati dia tertanya, betul ke ada main kompang dalam masjid ni? Kan? Betul ke nak ceramah kena kompang, kena apa ni, qasidah tu, qasidah ni? Ini ke agama, sebab agama Islam diturunkan untuk khayal gitu? Kan? Tak ada. Islam agama ilmu yang menghormati akal. Akal mana lagi yang kita nampak pada orang melompat-lompat tu? Akal apa lagi yang ada, kan? Itu satu benda yang antaranya Syekh kata ni tidak menghormati masjid. Fayatuna bihadzal fi'l qabih, mereka melakukan benda yang fi'il, perbuatan yang qabih, yang buruk ini, al-munkar, yang munkar fi maqamin la yasluhu fihi illa qira'atul Quran, pada satu tempat iaitu masjid yang mana la yasluhu fihi illa, tidak pun boleh dilakukan ataupun tidak sepatutnya dilakukan padanya kecuali qira'atul Quran, membaca Al-Quranul Karim, wassalah, dan sembahyang, wa zikrillahi wa amsalihah, dan zikir kepada Allah. Zikir kita baca lepas sembahyang, kita berzikir. Itu yang boleh dilakukan di masjid. Zikir, baca Quran, sembahyang. Zikir, baca Quran, sembahyang. Wa amsalihah, dan perkara-perkara ibadah seperti itu. Kan? Daripada mana kita bawa masuk kompang tu? Kompang. Mula-mula start kompang, lepas tu gitar pula. Kan? Lepas tu takkanlah gitar saja, gerak kaki sikit. Kan? Lepas tu diri sikit, lepas tu joget, lepas tu mulalah ada dandut dan sebagainya pula dalam masjid nanti.
Begitulah. Betul Allah kata wala tattabi'u khutuwatis syayatin, khutuwatus syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Dia mulakan sikit. Dia mulakan ala kompang. Nak ajak orang datang ke masjid kan? Masjid dibina untuk orang ibadah. Allah tak suruh kita ajak orang datang ke masjid jika bukan untuk ibadah. Datang ke masjid memang betul perkara baik, tetapi dia kena tengok ada syarat dia. Niat kita datang ke masjid tu kenapa? Kalau untuk ibadah, betul kedatangan kita tu perkara baik. Bukan setiap kedatangan ke masjid menjadi perkara baik. Kalau kita datang untuk main kompang, kena ke tak tu? Dengan hikmah dibina masjid untuk muzik kan? Untuk tengok macam Kak Tijah kata, untuk tengok masjid cantik. Kena ke tak tu? Tak kena. Bukan itu hikmah dibinanya masjid. Bukan itu hikmah dibinanya. Jadi kita jangan fikir benda tu. Syaitan dia pandai. Dia tahu dah geng-geng AJK masjid ni orang baik-baik ke ada orang jahat jadi AJK masjid? Kan ada kaki arak ke apa jadi kaki AJK masjid? Tak ada. Maknanya geng-geng baik-baik, betul tak? Syaitan kalau dia nak suruh mereka ni berzina, minum arak, berjudi, mereka pergi tak? Confirm tak pergi. Syaitan buang masa je lah ajak mereka benda tu. Dia ajak macam mana? Geng AJK masjid, kita ada grup khas, kita ada sistem khas. Kita ajak kepada kebaikan yang sebenarnya nampak baik tetapi hakikatnya bukan. Kan datang ke masjid dia pandai. Syaitan pandai, kita je yang perasan pandai. Syaitan bukan perasan pandai, pandai sungguh. Kita perasan pandai. Kita pandai, kita ajak orang dengan gendang, kita ajak orang dengan hiyah-hiyah ni. Syaitan suka tu sebab semua tu melanggar hadis. Betul tak? Okey. Kenapa diam ni? Malaikat lalu. Ikhwan tengah fikir. Fikir nak cakap ke tak nak cakap? Okey, jadi cukup kepada kat situ. Kita nak masuk hadis seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi ingat masjid dibina untuk apa? Sembahyang, baca Al-Quran, zikir. Wa amsaluha, dan seumpamanya. Zikir ni bukan sahaja subhanallah alhamdulillah, bukan. Zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang kita lakukan untuk mengingati Allah, itu namanya zikir. Mengingati Allah. Macam mana majlis ini? Majlis zikir lah ni. Walaupun kita tidak melompat-lompat dan sebagainya kan. Sebab apa? Zikir maknanya mengingati Allah, dan kita menyebut ayat Al-Quran, menyebut hadis Nabi Muhammad SAW. Mana lagi peringatan yang lebih elok daripada ayat Al-Quran? Mana lagi hidayah yang lebih elok daripada hadis? Kalau ini bukan majlis zikir, tak tahulah macam mana apa lagi majlis zikir. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri disebut dalam hadis yang kita baca pada permulaan tadi kan, sebaik-baik inna asdaqal hadithi kitabullah, sebetul-betul sesahih-sahih perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Kan? Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad hadis. Yang ni lah kita dah bawa ni. Kan? Jadi bersyukur, kita bersyukur kita terpilih untuk datang mendengar sebaik-baik petunjuk, mendengar sebetul-betul perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak yang satu hadis yang berkaitan bila zikir tu sampai melompat-lompat jerit apa ni? Larangan ke apa? Ada macam apa? Golongan-golongan, setengah golongan digunakan satu hadis yang mengatakan dibenarkan macam melompat ke apa sampai wallahu alam dalam zikir. Kita berzikirlah kamu dalam masa berdiri, duduk, baring. Itu betul. Diguna benda tu. Dia guna itu yang sampai dia melompat-lompat. Tak, betul lah hadis tu. Bukan, ini bukan hadis ni, ayat Quran. Ayat Quran. Apa ni? Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila. Orang-orang yang beriman di mereka ni yadhkuruna Allah, mengingati Allah, bukan berzikir subhanallah. Yadhkuruna Allah, mengingati Allah. Kena faham kat situ satu. Apa makna yadhkuruna Allah? Belajar bahasa Arab. Bukan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah, bukan. Mengingati Allah, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tengok dalam ayat tu dia punya penghujung macam mana. Yadhkurunallaha qiyaman, mereka ini mengingati Allah dalam keadaan mereka berdiri. Mereka duduk buat kerja berdiri pun otak mereka mengingati Allah. Faham? Wa qu'udan, lalu mereka duduk dalam keadaan duduk, mereka duduk pun kan ingat Allah Subhanahu wa taala.
buat kerja dia pun dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala junubihim ni waktu tidur, berbaring di sisi tidur. Bukannya kalau kita nak zikir, kita ada zikir kah waktu tidur kan, gedi-gedi ke macam mana ke? Tak ada. Itu orang tak faham. Dia faham zikir tu sebutan-sebutan. Tidak. Zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu zikir. Apa sahaja yang kita sebut tetap bunyinya subhanallah, tapi tidak mengingatkan kita kepada Allah pun menghayalkan, menghilangkan akal. Macam orang yang tercabut serban tu, ada lagi akal dia. Ini kan kita panggil zikir? Tidak, ini sebaliknya. Zikir meningati Allah. Bagaimana dia boleh mengingati Allah kalau dah hilang akal macam tu? Betul tak? Qu'udan ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Lepas tu yatafakkaruna, dan mereka berfikir. Itu makna tadi, makna zikir kita nak link. Zikir tu mengingati Allah dalam keadaan dia berfikir. Yatafakkarun, tafakkur. Bahasa Melayu sebut tafakkur. Maknanya deeper version of thinking. Tafakkur, bukan setakat fikir saja. Kan? Lebih lagi tafakkar. Kita bagi tafakkur. Kita tak, kalau berfikir tak kita berfikir kan. Tafakkur tu lebih lagi mentadabbur. Ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakkur, melihat, berfikir, melihat pada penciptaan langit dan bumi. Rabbana, dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah Tuhan kami, tidaklah engkau mencipta ini kecuali tidaklah engkau mencipta ini secara sia-sia. Itu zikir. Tak ada langsung disebut dalam ayat ni teknik berzikir secara duduk, teknik berzikir secara ni, teknik menyatakan zikir secara berdiri. Tidak. Menyatakan orang-orang yang beriman itu, mereka dalam setiap keadaan mereka mengingati Allah. Sama ada mereka berdiri, mereka mengingati Allah, duduk mengingati Allah, kan, tidur mengingati Allah. Memang tiga ni je kedudukan manusia. Kan, ada lagi apa lagi? Kedudukan manusia memang tiga ni saja, dan semua kedudukan dia tu dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan hadis tu. Itu ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran. Mana ada hadis yang mengatakan kena apa tadi? Apa? Tak ada. Ada golongan cakap mana? Kalau betul ada, bawa ke hadis riwayat siapa dalam kitab mana. Kalau dia setakat nak dakwa macam tu, nak claim, semua orang boleh claim. Kalau kita lah apa ni panggil bahas apa yang mereka claim, tak sedia. Kita buang masa. Kita nak bahas benda yang telah dipastikan betul. Setakat claim, semua orang boleh claim. Kan? Awak pastikan claim awak tu betul, barulah kita boleh bahaskan. Setakat atas angin, buang masa je lah kalau kita duduk layan kan. Tak sampai ke destinasi kita. Kita sendiri pun cari kitab yang sahih untuk kita belajar. Sebab kita tak nak buang masa. Kita tak nak kita pergi belajar benda yang buang masa. Bila kita nak sampai kepada orang, orang tanya betul ke tak betul, saya pun tak tahu. Kalau macam tu rugi lah kita kan. Kita rasa kita dapat ilmu tapi tak boleh nak sampai pada orang. Nak sampai kita sendiri pun rasa syak betul ke tak betul. Sebab tu daripada awal apa yang kita pelajari mestilah benda yang solid betul, hadis yang sahih, baru kita belajar. Kita pilih ustaz yang ajar hadis sahih, dia tidak menyebut cerita betul karut marut ni, barulah tak rugi waktu yang kita spend tu. Waktu kita spend belajar dengan dia tu tak rugi kan. Sebab benda kita pelajari solid. Macam ni hadis muttafaq alaih. Apa lagi taraf yang lebih tinggi daripada tu? Kan? Tak ada orang boleh sangkal lah. Kalau ada orang cakap ada hadis ni boleh menari dan sebagainya, tak ada. Nabi dia tak pernah larang melompat. Tak pernah larang. Jadi kalau nak melompat boleh ke tak? Boleh. Tapi Nabi tak pernah ajar zikir melompat. Sedangkan zikir tu dilakukan pada zaman Nabi. Jadi kalau betul ada zikir melompat, pasti ada riwayat pada kita. Sebab Nabi dia berzikir setiap waktu. Betul tak? Mesti ada riwayat sahabat tengok Nabi melompat hari ini. Nabi keluar masjid melompat-lompat. Ada riwayat macam tu? Tak ada. Siapa mana boleh nak jawab, nak create satu benda khas yang sebenarnya ada. Kalimah zikir ada dan Nabi suruh berzikir. Allah sebut dalam Quran zikir. Maknanya zikir itu hidup pada zaman mereka. Tetapi tak sampai kepada kita riwayat yang menyatakan Nabi zikir melompat-lompat, zikir gini-gini pada sampai hilang akal dan sebagainya. Maknanya benda tu tak wujud. Sebab tak logik. Ada zikir pada zaman Nabi tapi tak sampai riwayat yang Nabi berzikir dalam keadaan sebegini. Boleh faham tu? Lepas tu kena ingat tu, zikir tu kena ingat. Kita berzikir mengingati Allah bukan dalam keadaan hilang akal. Akal diperlukan dalam agama Islam. Kan? Akal, kalau kita tengok benda ni tidak selari dengan akal, confirm ni bukan Islam. Islam menghormati akal. Sebab tu dia mengharamkan minum arak. Kenapa dia haram minum arak? Nak jaga akal. Kan?
jaga akal kita. Boleh Ada tak puas hati? Tapi kalau kita memilih zikir tu, Macam mana? macam kita memilih zikir. Kalau macam Oh, memilih zikir. kita pilih zikir tertentu lah untuk kita Tak ada masalah, kita boleh pilih selagi mana zikir itu sahih daripada sunnah, kita boleh pilih. Kita boleh pilih zikir, ada zikir yang Nabi Muhammad SAW dia suka. Dia kata apa? Contoh Ikhwan bagi satu hadis, kan? Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani 'inda al-mizan. Dua kalimah yang ringan di atas lidah kita, tetapi sangat berat di timbangan. Kan? Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua ni, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua benda ni, dua kalimah ini Nabi kata sangat ringan di lidah kita, tetapi berat timbangannya di mizan. Berat timbangan pahalanya di neraca. Jadi boleh kita nak pilih zikir. Tak ada masalah kita nak pilih. Kita rasa nak yang ni, kita zikir yang ni. Zikir yang lain pun ada tempat-tempat dia, tapi kita kena pilih ikut waktu lah. Ada zikir yang dah dikhususkan selepas sembahyang, yang tu lebih aula kita lakukan selepas sembahyang. Tak adalah pula kita lepas sembahyang, oh saya teringat hadis, kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan 'inda al-mizan, kan? Lepas tu habibatan 'inda ar-rahman, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rahman yang maha pemurah, kan? Kita pun lepas sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Boleh ke? Bukan kata tak boleh, tetapi ada zikir yang Nabi buat selepas sembahyang. Zikir itu khusus, itu lagi aula, lagi utama untuk kita lakukan, lagi afdal untuk kita lakukan daripada yang tadi. Yang tadi secara umum. Di sini tempat ni bukan tempat umum, tempat khusus yang Nabi dah ajarkan. Ada zikir dia selepas sembahyang. Astaghfirullah, 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 wa mintas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ada bagi kan? Kat abang-abang. Yang daripada hadis. Zikir pada hadis. Ada tahun 2016 Ikhwan cek balik. Ingat lagi tahun 2016. Ikhwan cek balik PDF tu. Kalau tak ada mungkin Cik Ali boleh ni. Ada ni lagi Kak Aziz dulu dia datang halaqah yang masa tu mungkin perempuan sahaja kot, kan? Kak Aziz Nasir, yang pergi kat rumah dia, ada zikir tu dia print tempat dia solat, ada zikir tu tempat dia print. Alhamdulillah. Zikir tu ada sekali hadis-hadis dia, riwayat dia, kan? Kalau abang-abang nak forward kan, mana dia akan minta kakak-kakak lah. Okay, maknanya benda tu kalau betul berlaku, mesti ada riwayat dia. Sebab Nabi Muhammad SAW solat selama 11 tahun di Madinah berjemaah dengan para sahabat 5 kali sehari. Darab lah 5 kali sehari, darab 11 tahun, berapa puluh ribu dapat, kan? Tak logik kalau benda tu ada kemudian tak sampai kepada kita riwayat. Contoh macam zikir berjemaah, doa berjemaah, benda tu dilakukan selepas sembahyang. Nabi sembahyang berapa kali sehari? 5 kali sehari selama 11 tahun di Madinah. Tak mungkin tak ada seorang pun yang meriwayatkan lepas sembahyang Nabi tadah tangan bersama sahabat. Lepas sembahyang Nabi zikir berjemaah bersama sahabat. Logik tak logik kalau ada? Tak logik, tak ada. Sebab Nabi sembahyang 5 kali sehari selama 11 tahun bersama para sahabat. Sakit pun Nabi jadi imam lagi. Faham? Kalau betul ada, confirm mesti sampai kepada kita. Sebab perangai sahabat dimeriwayatkan, semua benda dimeriwayatkan. Betul tak? Yang kita dapat yang ada beribu-ribu perangai sahabat dimeriwayatkan. Tidak mungkin mereka tidak meriwayatkan benda itu jika betul-betul ia berlaku. Okey. Hadis seterusnya, bolehkah hadis seterusnya? Kalau tak puas hati boleh angkat tangan. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma umirtu bitashyidil masajid. Ma umirtu bitashyidil masajid. Apa maksud dia ni? Kita tengok pada syarahan. Ma umirtu, aku tidak diarahkan, disuruh. Tashyid memberi makna bitazyin. Tashyid maknanya tazyin, menghias, mencantikkan. Aku tidak disuruh untuk mencantikkan masjid, menghiaskan masjid. Biljas, tazyin biljas. Wal hadis mush'ir bi annahu la yuhsinu dhalika wa la yamdahu alaih. Okey, jas ni sebenarnya simen,
Tajussis ni membina masjid dengan simen. Nabi tidak diarahkan untuk membina masjid seperti binaan kita sekarang ini. Contohnya macam itulah. Okey, dalam hadis ini Nabi yang tidak disuruh. Nabi tidak disuruh, dikata tidak disuruh untuk mencantikkan masjidnya. Sebab tu dibiarkan masjid begitu pada zaman dia dulu. Kan? Tapi hadis ini tidaklah mengatakan tidak boleh. Kita faham daripada hadis ini tidak boleh. Dia pensyarah kata wal hadis musy'irun. Hadis ini menjadi merasakan kita bahawa bi annahu la yuhsinu dhalika wa la yamdahu alaih. Menjadikan kita merasa Nabi tak suka benda tu dan Nabi tidak memujinya. Tapi Nabi melarang ke tak? Tidak. Tak ada larangan di sini. Cuma Nabi dia tak suka dan dia tidak memuji. Kerana apa? Kalau kita baca hadis sebelum ni, hadis yang sebelum ni, kalau kita ingat kembali, memang semua itu akan mengarah kepada Nabi tak suka lah. Sebab Nabi sendiri tengok warna pun dia tak suka dah. Kan? Tengok ada corak sikit dia hantar balik dah. Mana mungkin ada hiasan yang Nabi boleh suka? Kalau nampak corak pun dia tak suka. Boleh faham kan? Sebab tu dia kata dia tak suka tajsis tasyid. Tasyid ni memperhiasi, menghias dengan simen ke dengan apa ke. Dia memang tak suka hias pada masjid. Maknanya dia tak memuji perkara tersebut dan dia tidak suka untuk melakukan perkara tersebut. Itu yang kita boleh faham daripada hadis. Jelas jelas. Hadis seterusnya daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Tapi kita tengok benda ni berlaku ke pada zaman sekarang? Berlaku sebaliknya. Betul tak? Berlaku sebaliknya. Lampu cantik masuk dalam masjid mesti ada. Lampu macam-macam yang 4 segi ada, yang bulat ada tu. Lawa. Pergilah baju mana-mana pun lawa. Kecuali masjid yang kontainer, dia tak, kalau sekali muat nak letak lampu, tak juga lah dia. Ni yang kontainer ada. Cantik. Jadi pergilah ke masjid, tengoklah kecantikan tu. Sebab dimaksudkan begitu kan. Orang buat untuk kita pergi. Sayang kalau kita tak pergi. Jadi kita pergi kepada hadis seterusnya daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uridat alayya ujur ummati hatta al-quzat yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Nabi kata, hadis ini hadis sahih, Nabi kata telah dipamerkan. Maknanya bila Nabi guna past tense, sebab telah tu past tense, bila Nabi guna past tense menandakan benda tu dah berlaku ke belum? Telah dipamerkan kepada aku pahala-pahala umatku. Dah? Belum lah. Tapi benda macam mana boleh dipamerkan kepada aku pahala umatku, sedangkan umat Nabi Muhammad hidup selepas Nabi Muhammad? Maknanya belum berlaku lagi. Tapi bila dah digunakan past tense menandakan benda tu pasti confirm akan berlaku. Dipamerkan ke atasku, kepadaku pahala-pahala umatku. Sehingga kan kalau dia keluarkan satu benda kecil, quzah ni benda kecil yang mengotori masjid, mencemarkan masjid, dia keluarkan daripada masjid, Allah tunjuk, Allah bagi kita pahala. Walaupun benda kecil kita keluarkan daripada masjid. Faham kan? Jangan pula kita melakukan sebaliknya. Masa pergi masjid tu lah nak korek kuku kan. Masa pergi masjid tu lah nak kutis apa ni, kulit kering dan sebagainya kan. Betul tak? Kita tengok hari Jumaat. Betul? Akak-akak tak tengok lah sebab akak kita pergi solat Jumaat. Kan orang boring. Dia tunggu. Mula dia nak mula kutih tu kutih ni. Betul tak? Sepatutnya dia yang kutih, bukan dia yang menyebabkan benda tu kotor. Faham kan? Jadi apa sahaja benda kecil yang kotor kita nampak tak sepatutnya ada dalam masjid, kita keluarkan. Kerana itu semua Allah nilai pahala kan? Dan kita tak tahu pahala mana satu yang kita perlukan nanti untuk memberatkan timbangan pahala kita. Jelas kan? Dan kita kena ingat, mencantikkan masjid Nabi tak suka. Bahkan dia adalah antara tanda-tanda hari kiamat. Tetapi yang Nabi anjurkan, hadis sebelum ni dah ada dah. Apa dia? Siapa yang ingat? Mewangikan. Betul. Lagi? Membersihkan kan. Sebab Nabi suruh dibina masjid-masjid di rumah-rumah. Di kawasan perumahan mesti kena ada masjid. Bina. Nabi suruh bina. Dan Nabi kata hendaklah ia dibersihkan dan diwangikan.
Bolehlah kita, kalau kita ada duit, kita nak letak bukhur kat masjid kan, nak bagi sedekah bukhur kat masjid, perfume kat masjid, tak ada masalah. Cuma jangan kita cantik lah, kita letak apa ni, hiasan kat masjid sudah cantik, bunga kat sini, itu tak dianjurkan kan. Mencantikkan masjid tidak dianjurkan. Jangan ajak orang buat masjid cantik-cantik sebab nak ajak orang tidak. Masjid bukan sebagai museum untuk didatangi kerana kecantikannya, tidak. Masjid dibina untuk liwajhillah, untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun masjid kosong, kita tetap datang, sebab kita datang bukan kerana masjid, kita datang kerana itu rumah Allah, kita nak beribadah padanya. Faham kan? Walaupun kosong, walaupun gelap, kita datang. Ada soalan abang? Soalan. Yang bakar bukhur ni kan, wangi-wangian ni. Ada tak hadis sahih yang apa? Yang menggalakkan kita bakar bukhur? Nanti ni orang kata macam bakar kemenyan kan? Kemenyan tu sebenarnya bukhur lah tu. Itulah. Sebab lama dulu mungkin yang sampai kepada mereka kemenyan. Kemenyan tu sebenarnya salah satu benda untuk mewangikan. Dia nak tutup bau benda lain, bau busuk ni. Kan orang nak datang rumah kan, dia nak tutup bau busuk tu, dia bakar kemenyan. Tidak semestinya kita datang, kita pergi cari ada kemenyan, tak, bakarlah bukhur. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ni ada banyak jenis dah, tak semestinya kemenyan. Faham kan? Ada tak hadis sahih yang menggalakkan kita? Hadis tu aku tak tahu, Allah alam. Tetapi kalau kita baca kitab untuk jenazah dan sebagainya, ini pun dah cukup dah hadis tu. Hadis tu untuk mewangikan kan. Mewangikan tu memang ditulis kat situ bukhur. Mewangikan dengan bukhur, bukan perfume. Yang hadis yang sebelum ni kan, yang melibatkan Nabi buat aktiviti tu. tak, hadis sebelum ni siapa ingat nombor berapa? Kita rujuk kembali. Hadis tu menyebut bukhur. Hadis dah menyebut bukhur, maknanya kalau Nabi suruh, adakah kita memerlukan lagi galakan dan sebagainya? Kan? Cukup dah ini Nabi Muhammad dan dia suruh. Cukup dah walaupun satu hadis. Tidak memerlukan, okey, kita nak bukti yang Nabi sendiri buat. Tak cukup ke bagi kita kalau Nabi sendiri yang suruh? Perlulah kita cari bukti lagi yang Nabi buat? Walaupun Nabi tak buat, kalau dia dah suruh, cukup dah bagi kita. Kita mengenalnya tu, kita orang Islam ni. Kenapa saya nak mencari dalil lain lagi? Untuk kita tentukan makruh ataupun untuk kita tentukan sunnah ataupun wajib. Kalau wajib saya buat, kalau sunnah saya tinggal. Tak. Cukup sekadar Nabi suruh. Kalau hati kita ikhlas, kita nak buat yang tu. Ini bukan orang biasa. Ini Nabi. Kan? 26. Hadis nombor apa ni? Masalahnya Mula-mula bab. Mula-mula bab. Okey, tengok mula-mula bab. Antunazzaf wa tutayyab. Jadi dia tak sebut bukhur. Tetapi disebut diwangikan. Diwangikan tu termasuklah dengan bukhur ke, dengan perfume ke. Sebab dia kata diwangikan. Okey? Tak ada masalah. Apa saja yang mewangikan. Dan kemenyan tu sebenarnya satu medium untuk mereka mewangikan. Bukan kalau orang mati wajib cari kemenyan. Tak, dia untuk menutup bau lain. Okey, pada zaman sekarang ni bakarlah bukhur yang bau sedap. Bukan bukhur yang menakutkan kan. Sekarang ni rebut kemenyan terus. Ada orang mati ni. Kita udah buat. Padahal kemenyan tu tak sedap pun. Kemenyan tu kalau tak silap, dia jual sekarang ni kat sini. Tajuk bukhur tu amber, kalau tak silap. Amber maknanya bara. Kan? Amber maknanya bara, betul tak? Amber English, siapa pakai English kat sini? Apa ada dictionary? Yang kau tahu amber maknanya bara. Saya bila kita nak promote kat orang tu, kat Malaysia kan, especially ini macam apa? Kemenyan dia kata. Macam tak bagus lah. Ni bagi makan jin ni kan. Itu awak kena bawa dalil lah, yang jin makan asap. Awak kena bawa dalil. Sebab jin ni perkara unseen, perkara gaib kan. Kalau dia ada dua cara je untuk mengetahui perkara gaib, sama ada melalui Nabi ataupun Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut, ataupun awak sendiri jin dah awak tahu. Kan? Ataupun awak sendiri yang jin awak tahu awak makan asap. Yang cara pertama tu cara yang sahih. Kita tanya awak jin ke? Awak bukan jin. Kalau awak bukan jin, awak tak tahu perkara gaib kecuali melalui Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah tak ada pernah sebut jin makan asap. Dalam hadis yang Nabi sebut jin Islam makan apa? Tulang-tulang yang kamu tinggal, yang kamu bacakan bismillah. Tulang tu makanan jin. Tiba-tiba kamu kata jin makan asap. Kamu ni mungkin ada spesies jin yang lain, yang mana kamu lah spesies tu. Betul tak? Dia mas sebab bom-bom dia pakai yang semua kan. Rasa Wallah alam, itu bukan makanan jin.
Itu makanan berumuh tu. Kan? Asap tak asap tu mungkin jin syaratkan kepada dia untuk jin apa ni buat kerja dengan dia, untuk dia jadi hamba jin. Sebenarnya bukan jin jadi hamba dia, dia jadi hamba jin. Jin yang tetapkan syarat, bukan Tok Muhammad tetapkan syarat. Kan? Jin yang tetapkan syarat, kamu kena syirik, kamu kena ni, kamu kena ni, kamu kena panggil orang lain syirik bersama kamu. Baru aku bagi kamu power ni dan power tu. Kan? Dia nak suruh kita syirik. Dia nak suruh kita syirik. Syaitan daripada golongan jin nak suruh kita syirik kerana dia tahu tempat dia nanti di neraka, dan dia nak anak Adam masuk ke neraka bersama dia, kerana anak Adam yang menyebabkan dia terkeluar daripada syurga. Dia tak nak sujud. Dia kata sebab anak Adam, kamu lah ni sebab. Padahal bukan sebab anak Adam, sebab kamu lah yang takabur. Allah suruh kamu sujud. Allah cipta kami dengan tangan Allah. Allah cipta kamu dengan tangan Allah, dan Allah suruh kamu sujud. Kenapa kamu tidak sujud? Kan? Bukan salah anak Adam, tapi salah takabur. Mana saja anak Adam yang takabur, sama perangainya dengan syaitan. Apakah yang telah mengeluarkan kita ke tajuk ini? Wangikan masjid. Wangikan masjid, wangikan waktu orang mati. Gunalah apa sahaja, bukan kemenyan pun. Okey? Tak semestinya kemenyan. Kemenyan tu nama sejenis bukhur. Tak silap ikhwan, nama dia kat sini amber. Cuba pergi kat Mubarakiyah, minta kat dia amber. Bau mesti confirm kemenyan. Amber dalam ni warna kuning jingga. Amber, AM. Warna kuning jingga. Kalau bahasa Arab kalau minta yang kemenyan tu, kalau bahasa Arab kalau Mubarakiyah. Tak tahu sebab ikhwan pernah beli amber. Bukhur ya, jenisnya bukhur ya. Ikhwan pernah beli amber, bau macam kemenyan lah, bau macam asap. Bau dia sendiri macam asap, walaupun perfume bau asap. Tak tahu lah, wallahu alam. Ada banyak wangi jenis. Jenis wangi rose pun ada. Betul, ada banyak, tak ada masalah. Semua tu boleh kita guna untuk mewangikan. Sama ada mewangikan masjid ataupun mewangikan rumah kita untuk kerana ada jenazah, tak ada masalah. Faham kan? Tidak menjadi masalah. Ini yang patut kita buat, bersihkan masjid dan wangikan masjid, bukan menghiasi masjid. Bila masjid tu wangi, kita rasa khusyuk, kita masuk kan, kita masuk dalam masjid, segarnya. Kat Kuwait macam tu, kat Malaysia tak pernah lagi jumpa macam tu. Kat Kuwait, Masya Allah, kita masuk dengan suara merdu imamnya kan, lepas tu sejuk airconnya, lepas tu bukhurnya wangi, Allah, rasa macam dalam syurga, walaupun tak pernah datang syurga kan. Jadi abang-abang dengan kakak ni try lah pergi cari masjid, banyak kat masjid, banyak kat Kuwait ni. Okey, beres hadis seterusnya daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Anas berkata, pertanyaan, Kalau macam kita pilih masjid yang cantik untuk kita berselesa. untuk cari masjid yang selesa tak ada masalah. Untuk selesa, untuk kita selesa, bukan untuk cantik macam saya nak tengok atau solat. Tak ada, untuk selesa. Kenapa Nabi suruh kita wangikan masjid, bersihkan? Untuk selesa. Sebab bila selesa kita khusyuk. Macam yang kau cakap tadi, satu masjid tu kau pergi kat Kuwait ni, Masya Allah, mula-mula dengar, ingat ke dia buka radio? Mula-mula kita kat luar Nabi sembahyang kan, biasalah kita sembahyang masbuk. Kita mencari masjid kat Kuwait. Sampai yang buat ambil semuanya, ingat ke bunyi macam radio, sedap bunyi imam ni. Ingat dia buka radio, dah tak komat lagi kan. Kita ingat, kita berperasan lah. Ingat kita berperasan dah awal. Ingat orang tak komat lagi, dia buka radio dulu, sedap suara. Ambil air semayang, buka pintu masjid, bunyi kuat. Orang tengah semayang, rupanya Pak Imam baca sedap. Lepas tu buka pintu masjid, wanginya bau. Masuk dalam, sejuknya aircon. Khusyuk solat hari tu. Dalam hati macam nak panjang lagi Pak Imam, panjang lagi. Masjid dekat Manggah ni, yang dekat Raubat tu, kita nak pergi daripada jalan 30 ke 40 tu kan, ada masjid kat tepi tu. Kat situ. Cermin ke kat situ? 30 ke 40 ni. 30 nak pergi 40 ada Raubat kan? 30 ke 40. Dia first Raubat tu, tepi dah ada masjid. Saya sport club kan. Lepas tu straight lagi. Lepas tu kita try pula, Pak Imam tak sedap dah. Lepas tu kita try masjid yang dekat rumah Abang Mizan ni satu. Yang tu sedap. Solat maghrib, imam dia sedap. Dekat Kuala Pakistan, masjid baru kan? Bukan, yang tu masjid lama. Dia ada satu lagi masjid yang baru buat.
Dulu dia kontena, sekarang dia buat masjid dah. Untung kita kat Kuwait ni banyak masjid. Dan sekarang ni ada aplikasi daripada Wizara Awqaf. Kita boleh tengok berapa semua masjid kat Kuwait ada dalam tu. Dan kita boleh pilih dan boleh tahu masjid ni berapa minit untuk qomat, berapa minit untuk qomat. Senarai pada perempuan ke tak ada tempat untuk perempuan, ada. Senarai waktu dia waktu ada dars tak dars, ada mengajar kan, ada. Semua cukup lengkap. Masjid Syiah pun ada. Tapi dalam bahasa Arab lah. Dia aplikasi dia Masjidul Kuwait. Bila lagi mengajar bahasa Arab? Masjidul Kuwait. Tengok betapa mereka maknanya ada teknologi mereka gunakan untuk kebaikan. Dulu ikhwan kena pergi sendiri nak tahu masjid-masjid kan, sebab kita kadang-kadang terlewat, kita nak pergi masjid yang kita sempat kan, ataupun kita nak sudah cepat nak solat awal cepat, kita pergi cari masjid yang qomat awal kan. Sebab kita pun ada kehidupan kita, ada perkara yang kita perlu buat kan, bukan sekedar ibadah. Cuma Allah suruh, bila Allah panggil kita berdisiplin datang ke rumah dia, kita nak yang tu kan. Jadi kita pergi cari sendiri masjid. Sekarang ni ada aplikasi ni, kita boleh tengok. Gunakan teknologi untuk agama dan kebaikan kan. Tak salah ada teknologi, tapi kita gunakan untuk kebaikan. Itulah bid'ah hasanah yang Imam Syafi'i kata. Bid'ah hasanah pada perkara dunia, iaitu guna telefon ke apa perkara dunia kan, dan kita jadikan benda tu kebaikan. Sebab telefon boleh jadi keburukan, boleh jadi dolalah kan, boleh jadi dolalah. Jadi kita jadikanlah ia hasanah, gunakan telefon untuk kebaikan. Tapi perkara baru dalam agama semuanya dolalah. Orang tu salah pergi kata ada bid'ah hasanah. Imam Syafi'i tak pernah cakap macam tu. Orang yang salah dan menuduh Imam Syafi'i kata begitu kan. Imam Syafi'i nanti dia kata dia tak lawan. Imam Syafi'i lawan orang jahil, kalah Imam Syafi'i. Dia kata aku lawan orang alim, menang aku. Nanti tengoklah Imam Syafi'i kata apa nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita cakap pada tentang orang lain apa yang kita tak tahu. Kita tak tahu, lebih elok kita kata tak tahu. Jangan sebut Syafi'i kata macam ni, Syafi'i kata macam tu. Tak. Awak pernah belajar kitab Syafi'i? Awak kata mazhab Syafi'i kata macam tu, pernah belajar kan? Macam mana awak boleh jadi begitu yakin? Betul tak? Jadi kita pergi pada hadis ni. Tadi kita cakap tentang apa soalan tadi? Bukhul. Tak, bukan bukhul. Tentang apa akak tanya tadi? Untuk selesa. Sebab semua benda tu memang dijadikan untuk kita selesa, lebih khusyuk. Kerana untuk kita khusyuk kan. Mana boleh kalau kita masuk dalam masjid, Allah bau kan, bau bawang ada, bau putih, bau merah, makanan syurga. Makanan sunnah. Tak adanya kan. Yang tu kita kena ambil perhatian lah. Nak datang ke masjid, wangi-wangikan badan kita. Kalau ada masjid kita yang miskin, tak ada nak beli wangian ke apa, kita bagi. Sebab Nabi suruh kan, bagi pada masjid tempat negara kita. Jarang sekali nak masuk negara kita masjid bau wangi, jarang. Bau kedai, masjid kita bau kedai, sebab tak ada orang datang. Jangan kita sujud tu bau-bau kat mall ke apa kan. Tapi sukalah kalau kita cari masjid kat Kuwait, kita try masjid baru kat Kuwait, suka. Banyak kan. Kan masa jadi Kuwait ada kan. Memang perfect. Kita boleh tengok ke mana. Lepas tu dia link dengan GPS lagi. Kalau kita tengok, kita tekan untuk pergi ke masjid, dia link jalan dengan GPS. Sekali dengan map. Tu kata bagus. Dulu kita pergi kadang-kadang masjid ada tulis, kadang-kadang tak ada tulis. Pergi-pergi pun hampa, balik dengan hampa, tak tahu juga berapa minit ke tamat kan. Ya, dia tulis masjid Syiah semua ni. Syiah dia buat tak ada ni, tak ada waktu. Dia tak tulis Syiah, mungkin nak menjaga hati Syiah kan. Dia buat juga masjid tu, tapi bila kita klik tak ada waktu qamat. Tak ada waktu qamat. Dia azan ni. Dia azan, kadang-kadang azan dia pun lewat. Tak ada semua tu. Maghrib dia azan tapi lewat 15 minit lewat. Sama. Azan dia lain lah. Lain. Ada Lain. Dia ada tambahan dia. Anna aliyya waliyallah, macam-macam lah. Hayya ala khairil amal, dia tambah. Jadi kita pergi pada hadis seterusnya. Ada dua lagi. Jangan kita berhenti di sini. Dua lagi. Sayang, dua lagi. Banyak selingan ini. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ni habis dah. Alhamdulillah. Dari Abu Qatadah. Apa kata dah? Kata dah. Yang di sini quzah ni benda yang kecil saja.
Kalau kita keluarkan daripada masjid, Allah tetap menilainya. Semua benda dengan ada nilai dia, walaupun sebesar zarah. Jadi kita nak kotorkan masjid, janganlah kita kata tak apalah, debu sikit. Walaupun sebesar zarah, Allah kira. Debu sikit jangan. Kalau kita boleh panggil kontrol benda tu kan. Kalau kita tak nampak, tak boleh nak buat apalah, kan. Tapi kalau kita nampak, kita jangan kotorkan. Kerana kalau kita diberi pahala daripada benda sikit yang kita keluarkan, mesti juga sebaliknya berlaku. Iaitu apabila kita kotorkan walaupun sedikit, kan, mestilah Allah timbang juga benda tu. Betul tak? Ustaz digalakkan juga kalau nampak macam sampah kecil tu kutip, Betul. simpan. Betul, simpan. Kalau kita kutis kita punya kulit ke apa kan, simpan dalam poket. Minggu depan dia kata, Allah banyak ni. Memang kita kena simpan. Jangan ambil, simpan. Kalau kita terpaksa kena putih apa ke, simpan. Dan pastikan tidak terjatuh dan tercicir. Kalau datang minggu depan tengok dah tak ada, dah tercicir dah tu. Kalau apa, Ramadan lah, kan setiap air. Air. Waktu minum, botol tinggal. Kita tak payah tinggal lah, kita tahu kan. Orang yang tinggal tu, kita tolong ambil, dapat pahala. Kita sendiri, kalau semua orang masing-masing jaga diri sendiri, bersih masjid. Kalau misalnya kita solat, kita terasa ada makanan, tersisa makanan kat gigi ke apa kan, nak terkeluar, boleh kita ludah kaki ke apa? Boleh kita keluarkan. Ludah kaki kan ludah ke depan? Jangan ludah. Jangan ludah. Kita keluarkan. Lepas tu letaklah ke mana-mana poket ke, kan. Dan kalau benda ni jarang berlaku, tapi kalau berlaku kita jangan telan, kita keluarkan, kan. Jangan ludah. Dah tak boleh dalam masjid. Jangan ludah. Ludah mungkin kita terselamat. Kita mungkin terselamat tidak mengotorkan masjid, tetapi orang sebelah kita lepas solat nanti mungkin tak terselamat daripada tu. Okey, itu selingan panjang ayat selingan ni. Kita kembali pada hadis seterusnya daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu. Abi Qatadah, ingat tak Qatadah ni siapa? Mungkin kita tak pernah dengar lagi Qatadah. Abi Qatadah, ayah kepada Qatadah. Qatadah ni berlaku kepada dia satu benda antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW ada banyak, terlampau banyak kalau kita nak kirakan, kan. Dan yang paling besar sekali apa dia? Al-Quran. Mukjizat Nabi-Nabi lain kita boleh kira. Dia kata Nabi Isa, dia boleh nyanyi, boleh hidupkan orang mati dengan izin Allah, mengembalikan mata yang buta dengan izin Allah, kan, menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Betul tak? Nabi Musa, tongkat dia dengan tangan dia, kan. Kita macam boleh kira. Tapi Nabi Muhammad SAW, benda yang berlaku pada dia banyak. Macam kita tengok hadis yang kita selingan kita minggu lepas tu, kan. Siapa? Al-Miqdad berlakon dengan dia macam tu. Jabir bin Abdullah, kan, berlakon dengan dia macam tu. Banyak, kan. Isra Mi'raj banyak benda. Lepas tu air keluar pada tangan dia. Banyak sekali kalau kita nak kira Nabi Muhammad SAW mukjizat dia. Dan yang berlaku dengan Qatadah ni, siapa boleh tahu? Siapa tahu? Siapa pernah dengar yang berlaku dengan Qatadah? Qatadah ni waktu dia berperang, dia kena tampar ke apa ke dalam perang, mata dia tercabut, terkeluar. Mata dia satu mata terkeluar. Kan? Satu mata terkeluar. Itu pengorbanan para sahabat. Satu mata terkeluar, dia ambil, dia pergi jumpa Rasulullah. Ambil mata lah. Mata kita, kan. Dia ambil mata jumpa Rasulullah SAW, mata dia terkeluar, dia kata, berperang. Relax sahabat. Ini baru pahlawan, kan. Kita tengok darah video, ini baru pahlawan. Kita baca bagaimana mereka berkorban untuk agama Islam, baru kita tahu kita sekarang ni belum apa-apa, kan. Bila ustaz sebut suruh pakai tudung lah, jaga tutup aurat sebagainya, kita pun Allah, so difficult, too difficult for me, kan. Allah, apa ni? Bagaimana kita nak minta, nak berangan, kita berangan-angan untuk dimasukkan ke dalam syurga. Begitu pengorbanan orang yang baru masuk syurga. Kita kalau macam tu dah tak boleh dah, kan. Kalau macam tu ustaz-ustaz nyatakan daripada Al-Quran, daripada hadis, maknanya sumber yang sahih, kita berkata habis tu tak boleh hidup lah kita. Ikut kamu lah, boleh hidup ke tak boleh hidup, yang penting itu Quran hadis, kan. Kalau tak boleh hidup, Allah suruh ke?
Tak. Tapi siapa yang cakap tak boleh hidup? Syaitan. Dia bisikkan kalau kamu tak buat ni, tak boleh hiduplah kamu. Betul tak? Dia yang yukhawwifu awliya'ah. Syaitan ni dia boleh menakutkan siapa? Awliya'ah, orang-orang dia saja. Orang yang perangai dia ada kesyaitanan juga. Itu yang takut. Orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia I don't care. Allah yang bagi rezeki pada kita. Allah yang menghidupkan kita, mana dia tahu kita boleh hidup ke tak boleh hidup. Betul tak? Allah yang bagi rezeki pada dia. Jadi suruh macam tu, confirm lah kita akan hidup. Kalau dia suruh. Kalau dia tak, sebab dia lebih mengetahui. Kalau tak, dia tak suruh kita buat macam tu. Kalau dia boleh menyebabkan kita mati, menyebabkan kita jadi stres, menyebabkan kita jadi orang panggil apa ni, fobia dan sebagainya kan, ada kemurungan dan sebagainya kan. Allah suruh ke tak kita? Allah tak suruh. Kita ni lemah dengan syaitan. Orang yang lemah dengan syaitan adalah orang awliya syaitan juga. Yukhawwifu awliya'ah. Dia hanya boleh menakut-nakutkan awliya'ah, orang-orang dia saja. Tetapi inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan ni dia punya muslihat lemah sekali bagi orang-orang yang ikhlas. Sebab ingat tak janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia dicampak keluar? Dia kata kepada Allah, kekalkan aku ila yaumiddin, sehingga hari kiamat. La udillannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka kesemuanya, anak Adam ni. Sebab mereka menyebabkan aku masuk neraka, menyebabkan kau keluarkan aku daripada syurga. Aku nak sesatkan mereka semua illa, tapi dia bagi syarat. Dia sendiri bagi syarat pada Allah. Ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba kamu yang betul-betul ikhlas. Allah sebut muslihat dia lemah. Dan syaitan tak boleh kacau kita bagi kalau kita ikhlas. Dan Allah pun sebut sendiri orang yang boleh ditakutkan oleh syaitan. Syaitan dia takutkan, dia kata kamu akan fakir kalau kamu bagi sedekah. Kamu tak ambil skim ni, kamu akan fakir. Kamu tak ambil ni, siapa nak tolong kamu? Kamu tak ambil ni, tu siapa tu? Syaitan. Semua tu bisikan syaitan. Kita tak nampak tapi kita mampu mendengar bisikan dia. Dan Allah dah cakap dah, ini semua yang menakutkan kamu, yang menyebabkan kamu jadi pesimistik ni, benda-benda pesimistik, negatif dan sebagainya ni, ini daripada syaitan. Kita tahu dah daripada syaitan. Kalau kita dengar, kita boleh rasa takut daripada benda tu, confirm kita pun awliya syaitan. Betul. Itu satu indikator supaya kita kuatkan iman kita, ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Itu indikator, bukan kita nak kata pada siapa-siapa. Itu adalah satu petunjuk yang iman kita lemah. Orang yang ikhlas, tidak ada siapa. Orang yang betul-betul beriman, tidak ada siapa yang mampu untuk menjadikan hati dia sedih, menjadikan hati dia takut. Dalam surah, Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah, Allah kata orang-orang yang beriman kan, man najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Bisikan-bisikan adalah daripada syaitan, Allah sebut. Okey, minasyaitan liyahzuna alladhina amanu, untuk menyebabkan orang-orang yang beriman rasa sedih, takut. Daripada siapa? Syaitan. Sebab daripada itulah dia akan cakap, kalau kamu nak selamat daripada sedih ni, kalau kamu tak nak sedih, tak nak takut, ambillah skim ni. Dia mulalah akan pamerkan benda-benda yang haram, benda-benda yang selain daripada yang Allah suruh. Dia pamerkan. Masa tu kita, sebab kita nak selamat, nak secure dan sebagainya, kita pun ambil lah. Mula-mula dia start dengan buat kita rasa takut. Siapa-siapa yang guna teknik sama, teknik dia adalah tentera-tentera syaitan haram. Selepas tu bila kita takut, kita nak ambil, betul tak? Ambil senario ni, pergi ukur apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Betul, memang betul berlaku. Tetapi dalam ayat Al-Quran tadi Allah kata wala, syaitan bisik untuk menyedihkan orang mukminin, orang yang beriman, yang menyebabkan mereka rasa takut kan? Tapi wala yadurruhum syai'an illa biiznillah, Allah kata walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Tidak ada apa yang mampu untuk memudaratkan mereka, untuk memberi kesan kepada orang yang beriman, kecuali dengan izin Allah. Wa 'ala Allah, waktu itu ayat tu, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah bertawakkallah kamu, kepada Allah wahai orang yang beriman. Allah kata tawakal, kamu nak takut? Allah Tuhan kamu, dia yang mentadbir urusan kamu. Kenapa kamu nak takut kalau Allah itu yang mentadbir urusan kamu? Kamu nak takut apa lagi? Kan? Kamu nak takut apa lagi? Dan kita tahu syaitan yang menyebabkan kita rasa takut memang yang sebab dia nak pamerkan selepas tu dia punya produk kesyaitanan dia. Kan?
Dan syaitan ni kuat ke tak pada kita? Pada orang yang ikhlas memang tak boleh kacau langsung kan. Lepas tu dia kuat ke tak? Dia tak kuat. Dia sendiri yang cakap. Ayat Quran lain Allah bagi pada dia peluang. Sebab semua orang dah salahkan dia. Syaitan ni macam ni, syaitan lah hasut aku ni. Kan? Orang semua dah salahkan dia. Last kali di hari kiamat Allah sebut dalam Quran, masalah kita kalau kita baca kita tak faham. Kan? Tapi kalau kita bahasa lain kita faham. Kan? Bahasa Korea bersungguh macam ayah sayu kan, apa benda entah. Apa faedahnya? Korea lah Jepun sanggup kita belajar, tapi bahasa Arab yang kita tengok risalah Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran tu Allah turunkan selama 23 tahun daripada Tuhan selama 23 tahun. Jibril ambil kontrak. Ada orang yang tulis kitab selama 23 tahun, ada tak kau tanya? Kitab atas dunia ni tak ada. 23 tahun baru siap. Allah sendiri hantar kepada Nabi dia melalui postman yang the leader of the angel. Siapa dia? Jibril, malaikat yang mulia, turunkan Quran selama 23 tahun baru lengkap Al-Quran tersebut. Kita take Quran for granted kan? Tak ada langsung usaha untuk memahami apa yang Allah suruh. Sedangkan di situ itulah kalau kita ada buku atas dunia ni, ulama kata buku ni selama 23 tahun penulis dia tulis, mesti kita rasa eager nak tahu apa benda kan, rasa curious dan sebagainya kan. Kenapa tidak berlaku pada Al-Quran? Diturunkan kepada Nabi oleh Jibril daripada Tuhan untuk kita. Diturunkan untuk Nabi, bukan untuk siapa? Untuk kita. Kita tak ada langsung rasa nak cari kan. Yang ibu cakap semua ayat Quran. Allah kata apa? Yang iblis ni lemah. Sebab orang dah ni, dia kata ya Allah bagi aku bercakap. Orang dah tuduh aku ni, orang salahkan aku. Iblis pun bercakap. Pada hari kiamat dia kata kepada manusia, dia sebut, dia kata wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku sebenarnya tidak ada pun ke atas kamu sebarang kuasa. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dulu aku tak ada langsung kuasa ke atas kamu. Maknanya syaitan ada kuasa ke nak buat kita jadi ini jadi tu? Ada ke? Tak ada. Dia mengaku sendiri, aku tak ada langsung kuasa ke atas kamu untuk kamu buat benda haram, untuk kamu ambil benda tu benda ni, untuk kamu lakukan apa yang Allah larang. Illa an da'autukum, kecuali aku hanya memanggil kamu, aku mengajak kamu, aku bisik kepada kamu, ambillah ni, buatlah ni, jangan lagi masjid, tidurlah, salat subuh tu jangan bangun kan. Tidur lagi penting, kamu kena cergas, kerja lagi penting contohnya kan. Jangan kalau kamu bangun subuh ni nanti kamu ngantuk kerja. Illa an da'autukum, kecuali aku mengajak kamu saja. Aku tak ada kuasa ke atas kamu. Nak tutup mata kamu, kalau kamu buka juga, dia tak ada kuasa ke mata kepada kita. Illa an da'autukum, kecuali hanya aku mengajak kamu. Fastajabtum li, kamu yang menjawab panggilanku. Kamu yang tidur, aku suruh kamu tidur, kamu yang tidur. Aku tak boleh buat apa kalau kamu bangun. Fastajabtum li, kamu yang menjawab seruanku, panggilanku. Fala talumuni, syaitan kata, jadi janganlah kamu menyalahkan aku hari ini. Jangan kamu salahkan aku hari ini. Walumu anfusakum, syaitan ada kata kepada kita, salahkanlah diri kamu sendiri. Syaitan pada, salah diri kamu, kamu yang buat, aku hanya ajak, aku tak boleh buat apa-apa, tak ada kuasa pada kamu, aku ajak tu je tu kan. Kamu yang mendengar ajakan aku, maka salahkan diri kamu, jangan salahkan aku kan. Tu je lah. Syaitan maknanya kita tahu syaitan lemah ke tak lemah. Lemah bagi orang yang betul-betul ikhlas, memang lemah sangat dia. Tetapi kalau dah syaitan boleh menyelubungi diri kita, menakutkan kita sampai ke tahap tu, itu satu indikator yang kita memang betul-betul lemah. Iman kita betul-betul lemah. Walaupun kita rasa kita dah solat, dah sembahyang, dah apa kan, itu cuma perasaan. Penyakit perasaan berilmu, perasaan soleh, itu bahaya. Penyakit perasaan ramai yang menjadikan kita ni berangan-angan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kan, berangan nak masuk syurga Firdaus. Tetapi bila ada sahaja larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang orang suruh kita tinggalkan, kita pun too difficult for me. Allah Ghafurur Rahim, Allah pemudah lagi maha pengampun kan, penyayang lagi maha pengampun.
Itulah kata. Maknanya kita hanya berangan, tidak sampai ke tahap. Jadi kita kembali kepada tajuk Qatadah ni, selingannya panjang sekali. Tajuk Qatadah kan, dia cerita kan, pengorbanan Qatadah, perjuangan Qatadah tu. Dia, mata dia tercabut, dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah bersihkan mata dan dia masukkan balik dalam slot mata dia tadi. Dan Qatadah kata selepas pada tu kan, soket slot pun boleh, soket pun boleh masuk balik dalam soket tu. Kemudian Qatadah kata selepas daripada tu, mata yang pernah terkeluar dan dimasukkan oleh Rasulullah, mata tu jadi paling clear, lagi clear daripada mata yang original. Pada zaman yang tak ada alat untuk bedah kan, kalau bayangkan kita ke bawah datang ke hospital berapa jam kan, dan belum tentu lagi boleh nampak balik. Kalau nampak balik belum tentu lagi clear. Tapi Rasulullah tanpa ada sebarang equipment kan, dia masukkan, dibersihkan, dia masukkan clear. Tak sampai 1 jam, berapa minit saja puk masukkan. Qatadah kata mata dia yang Rasulullah masukkan itu clear lebih daripada yang original, lebih daripada yang sebelah lagi yang original tak terkeluar tu kan. Itu Qatadah ni yang meriwayatkan hadis ni adalah ayah dia Habib Qatadah. Itu satu kita nak kenal juga kepada para sahabat lah. Lepas tu Qatadah. Ayah dia Abu Qatadah. Okey. Jadi kita nak kenal. Masa ni lah kita nak, bila lagi kan, mungkin kita tak jumpa dah lepas ni. Yang mana kita kenal pemain bola, kenal Ronaldo kan. Sebut nama sahabat tak kenal. Kita ambil sikit-sikit. Qatadah ni macam ni, Anas macam ni. Yang masyhur-masyhur kan. Ingatkan Anas siapa? Abu Huzaifah, Huzaifah bin Yaman. Benda yang masyhur-masyhur kita ingat. Bila kita sebut, bila kita boleh imagine apa yang berlaku pada mereka. Faham kan? Sekurang-kurangnya begitu. Barulah kita rasa selesa nak mengaku kita orang Islam, nak mengatakan kita ni sayang kepada Nabi kan. Baru kita rasa selesa. Ini kata sayang kepada Nabi, pukul gendang dari sini kan. Tapi sahabat Nabi pun tak kenal, hadis Nabi pun tak tahu, sunnah Nabi yang sebenar pun tak ikut. Mana sayangnya? Apa nilai sayang kan? Betul tak? Tak sayang macam tu. Kalau orang sayang, dia akan nak buat apa yang orang yang dia sayang tu suruh. Kalau kita sayang pada Nabi, kita nak buat apa yang Nabi suruh. Benda yang dia suruh bagi kita besar sekali, kalau kita betul sayang kan. Tapi kalau kita duk sebut sayang, tiba-tiba Nabi suruh kita tak buat, Nabi larang kita buat, adakah betul sayangnya itu? Kan? Salah tu. Penyair kata law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Sekiranya kasih sayang kamu itu betul, benar-benar ada, la ata'tahu, pasti kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Sesungguhnya orang yang sayang kepada orang yang dia sayang, muti', taat, patuh. Betul tak? Isteri kalau dia sayang pada suami dia taat patuh. Umat kalau dia sayang pada Nabi, dia taat patuh. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami ikut. Itulah yang telah dibuktikan oleh para sahabat. Dia sayang kepada Nabi, sayangnya itu betul. Apa saja Nabi cakap, aku tak kira dah. Kalau Nabi yang cakap, sami'na wa ata'na. Macam Abu Bakar kan, waktu Isra' Mi'raj lah, Abu Bakar diceritakan Nabi naik, semua orang ketawa. Nabi dah ke Palestin, kemudian Nabi naik. Abu Bakar tanya, betul ke benda daripada Nabi? Betul. Kalau betul, maka betul. Kalau betul Nabi yang cakap macam ni, kalau Nabi yang cakap macam ni, maka betul. Aku tak kira lah, masuk akal ke tak masuk akal. Kalau Nabi cakap macam ni, betul. Itu baru orang yang sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan yang main gendang, yang zikir, tercabut serban, kemudian sahabat Nabi pun tak kenal, sunnah Nabi pun tak kenal, surah Nabi pun dia tak kisah kan. Kita tak nak jadi antara golongan tersebut. Hadis yang terakhir daripada Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita boleh ingatlah apa yang berlaku bila sebut Qatadah kan. Itu saja nak kenalkan sedikit demi sedikit kepada para sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Sekiranya seseorang kamu mendatangi masjid, masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk. Nabi larang ni, dan larangan membawa kepada, kita belajar, Ikhwan ada bagi sikit tentang usul fiqh. Kalau
pengharaman hal larangan membawa kepada pengharaman, kecuali ada bila Nabi larang kemudian Nabi sendiri pun buat, sahabat buat, Nabi kat ni, baru dia akan turun kepada level sebelum tu. Okey, tapi secara generalnya larangan membawa kepada pengharaman. Di sini Nabi larang ke tak? Nabi larang. Nabi kata sekiranya kamu masuk ke masjid, fala, maka jangan yajlis, janganlah dia duduk, hatta yusalli raka'atain, sehinggalah dia sembahyang dua rakaat. Dua rakaat tu yang dikenali sebagai tahiyatul masjid. Okey, tahiyatul masjid. Bahkan benda ni penting tak penting pernah berlaku kepada Nabi Muhammad SAW waktu dia berkhutbah. Ada orang masuk, sahabat dia masuk waktu dia berkhutbah solat Jumaat dah. Orang tu duduk, Nabi pun tegur, Nabi berhenti khutbah. Nabi berhenti duduk tengah khutbah, sepatutnya khutbah penting kan? Kita tak pernah jumpa imam kita berhenti khutbah nak tegur orang tu tak solat tahiyatul masjid, tak pernah jumpa. Bagi kita khutbah formal kan, benda yang rasmi. Tak ada orang berhenti nak bercakap dengan makmum. Tapi Rasulullah SAW berkhutbah pun ada orang masuk, dia duduk, dia berhenti berkhutbah, dia suruh bangun, kum fasalli, bangun dan sembahyang 2 rakaat. Maknanya apa? Dia melaksanakan hadis ni sendiri kan. Maknanya hadis ni valid. Kalau masuk masjid, kita jangan duduk kecuali solat 2 rakaat. Yang dah duduk Nabi Muhammad SAW suruh bangun lagi. Maknanya benda tu penting ke tak penting? Penting. Yang kita duk pandang remeh. Masuk masjid lepas ni, ikutlah masuk masjid tu kerana apa? Kalau buat majlis kahwin ke apa kat masjid, kena jaga ada masjid ni. Kalau kita buat kan, kena cakap. Kalau nak buat sangat ke masjid, kena jaga adab. Tak boleh duduk kecuali solat 2 rakaat kan. Lepas tu orang yang ada haid tak boleh masuk, pengantin perempuan ada haid tak boleh masuk, pergi lah keluar. Siapa suruh buat kat masjid kan? Nak kena jaga adab masjid. Semua benda tu kalau kita tak tahu, elok kita jauhkan. Tak payah buat dekat masjid kan. Kalau kita rasa susah untuk kita kawal, maknanya ada fitnah, ada larangan yang kita akan termakan larangan tersebut kalau kita buat juga. Cari, jauhkan. Menjauhi fitnah adalah lagi bagus. Menjauhi fitnah, menjauhi perkara haram adalah lagi bagus daripada kita nak dapatkan nak dapatkan manfaat, nak dapatkan keuntungan. Kalau ada yang melibatkan keuntungan yang kita cari tu akan melibatkan kita melakukan bid'ah, melakukan dosa, melakukan benda haram kan. Kita buat ke tak benda tu? Kita tak buat, kita tinggalkan. Walaupun kita nampak dia untung, kita tinggalkan. Kerana menjauhi mudarat adalah lebih utama daripada mendapatkan manfaat. Okey, alhamdulillah dah habis kita tajuk dia bawah bab masjid. Sekarang ni kita masuk ke bab sifatus salah, bab ciri-ciri sembahyang. Di sini kita akan tahu bila kita nak angkat tangan, bila kita tak angkat tangan, bila bacaannya begitu, bacaannya begini, cara kita hai'ah solat kita, cara kedudukan kita bagaimana. Di sini insya-Allah kita akan jumpa kan. Sebelum ni mungkin kita rasa kita dah tahu, tapi mungkin dah tahu kita tu perasan semata-mata kan. Betul, perasan semata-mata. Mungkin kita kena belajar, barulah kita yakin apa yang kita tahu tu adalah betul-betul ilmu dan bukannya perasan berilmu kan. Contoh yang biasa kita tengok orang silap adalah waktu angkat tangan selepas bangun daripada sujud kan. Lepas bangun daripada sujud, ada orang setiap waktu dia angkat tangan keempat-empat rakaat. Kalau solat 4 rakaat, keempat-empat kali dia bangun itulah dia angkat. Betul ke tak tu? Tak betul, salah. Dia yang tempat kita angkat tangan ni ada 4 saja. Betul tak 4? Betul tak 4? Kita buat revision sikit sebelum kita masuk ke bab ni. Ada 4 saja dalam solat tempat yang kita angkat tangan. Betul tak? Abang Syarizan sanggup. Kita tanya Abang Syarizan. Nombor 1? Nombor 1? Takbiratul ihram. Lagi? Awal ada tidak rokok. Ikut sequence dia. Masa nak rukuk. Masa nak rukuk. Okey, satu. Bangun daripada rukuk. Okey, satu. Satu lagi. Bangun daripada sujud.
Selepas kita lihat terawal. Ingat tu. Bangun bukan daripada sujud. Bangun daripada mana? Tahiyat awal. Bangun daripada tahiyat awal. 4 ini sahaja tempat yang kita angkat tangan. Angkat tangan masa Allahu Akbar. 4 ini sahaja. Jadi yang rakaat lain kita buat, maknanya kita telah menambah dalam pergerakan sembah. Yang sebab tu kata, walaupun kita sembahyang daripada umur kita balik, bukan balik sebelum balik lagi. Kan? Sebab tu kata ilmu kita tidak mungkin dapat dari dengan cara mengikut-ngikut. Kita cari dari sumbernya. Mungkin yang kita rasa ilmu tu sebenarnya perasan ilmu. Bahaya penyakit perasaan ni bahaya. Ulang balik Ustaz. Ulang balik Abang Syarizat Tapi dah tadi hiram. Kemudian Abang Hafiz tak ada maksudnya. Dah bagi PDF. Adalah PDF. Permulaan kita mulakan halaqah, kita mula dengan tajuk solat. Masa tu abang tak datang lagi? Tak ada lagi? Boleh share lagi sekali. Boleh share lagi sekali lah tu akak-akak. Apa yang kurangnya macam zikir selepas solat tu yang sahih daripada hadis. Sebab ramai ikhwan tulis tu sebab orang minta, ramai orang minta. Lepas tu tentang solat tu, jadi solat tu, bab solat tu kan. Nombor 1 takbiratul ihram. Nombor 2 ketika kita intikal daripada berdiri ke rukuk, masa nak turun rukuk. Intikal tu maknanya berpindah daripada berdiri ke rukuk. Kemudian rukuk naik ke iktidal, naik pada rukuk. Lepas tu daripada iktidal ke sujud tu memang tak ada. Tak ada. Dalam mazhab Syafi'i pun tak ada. Syafi'i dia panggil hayat salat. Tidak ke sujud. Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada kan? Tak ada, jangan buat. Yang pandai-pandai. Lepas tu maknanya bukan setiap tambahan jadi kita rasa sini ada pahala. Tak, bukan. Tambahan tidak semestinya pahala. Bahaya, tambahan bahaya. Kamu kena banyak kali. Yang terbaru sekali, tambah lebih minyak dia kereta. Rosak terus. Bocor terus. Tambah lebih. Sebab tu kata, tambah jangan pandai-pandai. Tambah dia boleh jadi mudarat. Okey? Lebih-lebih lagi apabila kita tambah dalam ibadat. Itu dah bukti dah dia kereta rosak sebab tambah minyak. Kan? Vitamin, semua orang akan cakap vitamin bagus. Tak ada siapa cakap vitamin tak bagus. Tapi kalau makan lebih dos, mudarat. Betul? Belajar, ada orang cakap belajar tak elok kan? Tapi kalau belajar 4 jam tak main benda lain lagi selama sebulan 2-3 bulan, keras juga. Betul tak? Boleh jadi mudarat budak tu. Dia kena ada waktu dia. Sama juga dalam ibadah tambah dia akan jadi mudarat. Kita kena disiplin. Agama Islam, agama yang mengajak kita kepada disiplin. Sebab tu Allah turunkan Rasul untuk kita berdisiplin dengan Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW buat, kita buat. Yang Rasulullah tinggalkan, kita tinggalkan. Dalam sembahyang, Rasulullah suruh ikut apa yang dia buat. Dia waktu dia turun ke sujud, dia tak angkat tangan. Yang dia angkat tangan, dia riwayatkan ketika mana dia naik, yang last kali Abang Hafiz, dia naik daripada tahiyat Rakaat kedua lah. Rakaat kedua lah, tahiyat awal. Menuju ketiga. Tahiyat awal. Kalau masbuk lain lah, masbuk dia tak ikut itu lah. Yang ulama kata sama juga tahiyat awal lah. Kalau tahiyat awal kita bersama imam, waktu imam tahiyat awal kita angkat juga. Tapi kalau tahiyat awal kita memang ada tahiyat awal kita sendiri, maknanya kita masuk pada rakaat terakhir imam, akan jadi rakaat awal kita pada rakaat kedua kita, betul tak? Kalau kita tak ada tahu tahiyat awal kita. Untuk kita ikut imam. Kita ikut imam. Okey. Tahiyat awal masuk dah rakaat kedua imam rakaat kedua. Jadi kita ikut imam tu lah. Ikut imam tu lah. Sebab itu rakaat awal kita. Apa ni tahiyat awal kita. Faham? Itu je lah. Kena imagine sikit. Dan kena praktikkannya dalam solat berjemaah. Sebab benda ni berlaku hanya dalam solat jemaah. Betul tak? Kalau solat sendiri kat rumah memang akan jadi rakaat kedua itulah tahiyat awal kita. Kena praktikkan dengan solat jemaah. Bukan kata galakan untuk datang solat masbuk, tak. Jangan pula bila faham kan? Sebab nak praktik benda ni datang ni buat solat. Tak ada. Kita kena perhatian lah, bagi perhatian waktu bila mana kita solat tu, kita bagi perhatian kan. Benda-benda macam ni nampak simple, tapi kita tidak simple. Kita kata dia bukan perkara yang simple sebab benda ni ikut Nabi, dan Nabi suruh sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti mana kamu
melihat aku Ini memang ada dalam hadis sembahyang. lah. Ini hadis. Sallu kama, bukan ada dalam hadis. Yang ini. Semua benda yang kita ambil hadis lah. Itu sumber kita, bukan kitab ulama ke apa ke. Yang tadi yang 4 tu bukan setakat hadis. Imam Syafi'i pun, sebab Imam Syafi'i memang dia datang daripada hadis, cuma dia hidup sebelum zaman Bukhari dan Muslim. Hadis dia tu maknanya tidak dianalisa. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Ada hadis yang sahih yang dia tidak iktiraf ada. Faham? Jadi kita boleh gunakan, kita belajar mazhab Syafi'i, kita amalkan. Tetapi kalau datang kepada kita hadis yang sahih dan bercanggah dengan mazhab Syafi'i, mana satu kita ikut? Hadis yang sahih. Sebab Syafi'i sendiri pun cakap, Imam Syafi'i sendiri pun cakap, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau sesuatu hadis itu sahih, maka itu adalah mazhab aku. Kita jangan lebih dari Syafi'i, kan? Lebih Syafi'i dari Syafi'i, jangan. Imam Syafi'i berkata kalau datang hadis yang sahih itu mazhab aku. Tiba-tiba kita datang kepada kita hadis yang sahih, kita kata tak, saya mazhab Syafi'i, ikut Syafi'i. Syafi'i pun tak macam tu. Sebab dia faham agama Islam sumbernya Quran dan hadis. Quran dan hadis. Bukan kata-kata ulama, bukan Al-Quran dan hadis. Okey, rasanya kita boleh berhenti kat sini dahululah. Ada soalan ke akak-akak kita? Bab masjid tadi. Pahala kita solat berjemaah di surau dengan masjid tu beza tak? Tak beza, sama. Solat jemaah, sebab Nabi kata Nabi sebut solat jemaah. Jika di kampung kita tu ada surau kecil, tapi ahli kampung tu memang datang ke situ untuk sembahyang, sama saja. Kalau kita mengikut jemaah tersebut, sama saja. Yang penting jemaah orang Islam menunaikan solat bersama sama. Di masjid tu ada surau, maknanya masjid tu di kampung tu ada surau kecil, maknanya kita panggil surau tu sebab kecil kan. Tak kisah ahli qaryah datang ke tempat itu, maka jemaah tu jemaah lah, dapat pahala jemaah. Okey, pahala jemaah, pahala datang ke masjid. Ada soalan ke kakak-kakak lagi? Kakak-kakak, masjid yang surau tu sebenarnya sama je, nama saja berbeza, kerana surau pun ada imam khas kan. Surau ada imam khas juga kan. Jadi hukumnya sama dengan masjid walaupun nama dia berbeza. Musalla pun tak ada imam. Musalla Tak ada imam yang khusus. tak ada imam yang khusus, kita panggil musalla. Maknanya tak boleh iktikaf di situ. Sebab iktikaf berjemaah juga. Pahala jemaah juga. Cuma hukum-hukum hantar masjid tak ada lah pada dia. Maknanya hukum iktikaf di masjid tak ada lah pada dia. Sebab dia bukan masjid, dia tempat solat. Musalla tu maknanya tempat solat. Faham kan? Tak boleh lah kita kata bulan Ramadan ni saya nak iktikaf, nak buat iktikaf, tetapi kat masjid ramai sangat orang, sibuk dan sebagainya. Saya nak iktikaf ke musalla dekat Fahil, dekat Alkut kat bawah tu. Musalla kat mall. Boleh ke? Tak boleh. Iktikaf di masjid dan bukan di kubur. Ada orang iktikaf di kubur sekarang ni. Nabi larang kita duduk, kita pun bina bangsal. Kita bina tempat duduk lah, kan? Nabi larang kamu duduk, jadi apa hukum bina tempat duduk? Lagilah besar hukumnya, haram. Duduk pun tak boleh, bina tempat duduk, tempat khas untuk duduk, lagilah tak boleh, kan? Bila kita kata tak boleh, dia kata macam-macam lah. Dia kata, kita kata Assalamualaikum lah. Mudah kita kata Assalamualaikum, sebab kebenaran jelas bagi orang yang mencari kebenaran. Bagi orang yang nak melawan, itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Nak lawan dengan dia bukan tugas kita. Okey? Betul ni agak-agak ni sebelum kita tutup? Tak ada lah? Tak ada yang tak puas hati lah? Hati semua? Semua berhati. Alhamdulillah kita tangguh majlis ni ke minggu hadapan, insya-Allah, dalam bab sifat-sifat sembahyang, ciri-ciri sembahyang. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.